warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Isra muka surat 282. Surat Al-Isra. Kita baca ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا Alhamdulillah hadirin hadirat, sambungnya Surat Isra ataupun surah Bani Israel. Allah namakan surah ini Isra. Jadi antara nama surah ini surah Bani Israel. Sebab surah ini cerita tentang Bani Israel. Mukaddimah tentang Bani Israel, umat Nabi Musa. Dan akhir pun Allah Ta'ala sambung kisah
Nabi Musa dengan Firaun. Kita boleh semula subhanalladzi, maha suci Allah, dialah, ataupun seperti mana kita bicara kita tadi, subhan, sesungguhnya Allah lah yang menggerakkan segala sesuatu, dialah yang memperjalankan hamba dia, bi'amdihi, hamba dia, Nabi SAW pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana kami bagi keberkatan sekitar Masjidil Aqsa. Dan maksud Allah SWT berjalankan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjuk pada dia tentang kudrat kami, tentang kuasa kami, tentang kehebatan kami. Dan innahu was-sami'ul basir, Allah Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui apa yang berlaku keadaan Nabi SAW. Jadi surah ini perjalanan Nabi ini untuk tasliah Nabi, untuk hiburkan Nabi, untuk tenangkan Nabi. Allah Ta'ala tunjuk pada dia tentang kudrat Allah. Kemudian wa ataina Musa al-kitab, kami bagi pada Nabi Musa sebuah kitab, iaitu kitab Taurat. Dia akan menjadikan kitab yang kami bagi pada Musa itu hudan li Bani Israel, petunjuk pada Bani Israel. Dan maksud utama kitab Taurat sama seperti yang Al-Quran juga, sama seperti yang risalah seluruh para anbiya, alla tattakhidhu min duni wakila, jangan kamu jadikan selain daripada Allah sembahan, wakilan, tempat kamu bergantung, wakilan, tempat kamu bergantung, tempat kamu sembah, tempat kamu seru. Itu maksud kitab Taurat. Zuriat Nabi terima ni ada kesinambungan daripada Nuh sampai ke Nabi Musa AS. Cuma Allah Ta'ala sebut begini, Allah Ta'ala sebut Nabi Musa, atau Allah Ta'ala sebut Nabi kita, kemudian sebut Nabi Musa, kemudian sebut Nabi Nuh. Jadi Nabi Musa ada Bani Israel ni hasil daripada keturunan naik atas kapal Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Jadi ini pun untuk bagi berita gembira pada Nabi Nuh, hasil daripada doa Nabi Nuh, dan Allah SWT kekalkan zuriat-zuriat yang soleh di kalangan keturunan dia. Innahu kana abdan syakura, dia Allah Ta'ala beritahu hamba kami Nuh ni seorang hamba yang syukur. Dia tuan-tuan boleh tengok, Nabi pun hamba, Nabi Nuh pun hamba. Tak, katanya hamba ni sebab seorang Nabi daripada Nuh ulul azmi, begitu juga Nabi kita ni. Tak, lagu mana tinggi kedudukan satu orang tu, Allah nak beritahu tak, dengan Allah tidak akan naik melainkan seorang hamba. Jadi tidak layak dia diagungkan, tak dijadikan Tuhan, dijadikan semua, tak layak. Percubaan daripada orang bagi tahu memang maqam hamba ni maqam paling tinggi sekali. Dia cuba nak akak juga, nak supaya jadi istilah. Tak, istilah yang mana tinggi. Tak, hamba Allah, hamba jadi mulia bila ada hubungan. Hamba yang hamba ni kalau jadi mulia ni apa? Dia bergantung pada siapa tuan dia. Kalau tuan dia Allah mulia. Tapi hamba ni yang Allah Ta'ala suruh kita jadikan sebagai tuan tu, kita pilih orang lain, tu hina, hamba yang derhaka. Jadi walau bagaimanapun tinggi kedudukan manusia ni, dengan Allah ni makhluk semua hamba. Semua, hatta para malaikat pun tak nisbah hubungan makhluk dengan Allah ni sebagai seorang hamba. Dia tak lebih daripada tempat tu. Tak, bukan kerana jadi lagu lain, tak jadi anak akak kau, tak ada. Hamba belaka. Tengok Allah Ta'ala tunjuk Nabi kita pun subhanallazi asra bi abdihi. Nabi Nuh AS, innahu kana abdan syakura. Dalam Quran Allah Ta'ala tunjuk belaka. Nabi Ayub, ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Daud, ni'mal, sebaik-baik hamba, sebaik-baik hamba. Allah Ta'ala bagi tahu hamba belaka. Jadi mulianya hamba ni tengok pada tuan dia. Tengok pada dia taat pada tuan mana. Kalau tuan dia hawa nafsu dia, hina dia. Kalau tuan dia syaitan, hina lagi. Kalau tuan dia Allah. Dan yang kedua, hadirin ajib. Sebab Rasul ni lagu mana pun, risalah yang dikena siapa sebagaimana tuan dia nak. Dia tak boleh bijak sebagaimana seorang hamba. Tetap benar-benar kita kena jadikan kita ni sebagai seorang hamba. Kita tegakkan perintah Allah Ta'ala ni atas rasa kita sebagai seorang hamba. Baru kita nampak baru kita ada kekuatan. Sebab tuan kita ni Allah. Barulah tuan kita ni lebih hebat daripada Rusia, tuan kita lebih hebat daripada Amerika, tuan kita lebih hebat daripada China, tuan kita yang kontrol belakang ni. Kita berjalan dengan himmah, dengan jiwa yang begini, dengan kemuliaan yang begini, barulah kita ada kekuatan.
Wa qadaina ila bani, Allah Taala i'lan. Wa qadaina ni a'lamna. Sebab qadai dengan ilah dia jadi maknanya Allah SWT i'lan kepada Bani Israel dalam kitab dia. Kemudian la tufsidunna fil ardi marratayn. Kamu akan melakukan kerosakan yang besar dua kali. Ni mana kerosakan banyak, tapi hak ni paling besar sekali. Allah nak bagi tahu. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kamu akan berlaku sombong di atas muka bumi ni. Enggak dengar begitu besar sekali. Ni Allah nak bagi tahu. Wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Tak, kamu akan melakukan kezaliman, permusuhan. Tak, dua kali Allah Ta'ala bagi semua. Dan dua kali ni tak, bila wallahu a'lam. Tak, faida kita tengok dulu. Faida ja'a wa'du ulahuma, bila datang janji Allah yang mula-mula tu, tak, bila kamu lakukan kerosakan kali pertama, Allah Ta'ala bagi tahu, bila datang janji Allah yang pertama, ba'athna alaikum ibadan lana, kami akan utuskan kepada kamu hamba kami. Ni pun satu lagi. Ibadan lana, ni khilaf di kalangan muslim. Mana ini mulia ke hina bila sebut ibadan lana? Ada orang kita perangkat dengan konsep ubudiyah, kan? Konsep hamba tu. Bila Allah kata ni mesti ni orang Islam, sebab tu sebahagian pasti bagi tahu ibadan lana ni maknanya sahabat-sahabat masuk klasik dulu. Kan pertama. Sebab apa ibadan lana? Tidak semestinya. Sebab dalam Quran banyak. Wa qalilun, tengok. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit saja di kalangan hamba aku yang bersyukur. Ibadi, mana banyak hamba tidak bersyukur. Allah Ta'ala sebut ibadi. Banyak kali Allah sebut ibadi, nisbah pada Allah, tapi hamba yang derhaka. Dia hamba gini, walaupun dia hamba dipanggil dari sudut kurhan, dari sudut hakikat dia, kan tak? Semua hamba belaka. Tapi hamba yang derhaka, dia tak mulia. Dia tidak mulia. Yang mulia yang hamba yang taat pada Allah SWT, hamba yang sempurnakan perintah Allah SWT. Allah Ta'ala bagi tahu semua akan menghadap balik jumpa Allah SWT. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua Allah Ta'ala bagi balik akhirat nanti, semua makhluk akan datang menghadap Allah sebagai seorang hamba. Jadi itu pasti dah balik akhirat bukan semua beriman. Ada yang kufur, ada yang macam-macam. Hatta iblis pun balik menghadap Allah sebagai hamba. Jadi kalau semata-mata kata hamba ni tidak semestinya mulia, tidak semestinya mulia. Cuma Allah Taala bagi tahu bila datang janji yang pertama tu, kami akan utus kepada kamu untuk hapuskan kamu, alaikum, untuk hapuskan kamu hamba kami uli ba'si, yang sangat gagah, yang sangat keras. Lalu fajasu khilal diyar, mereka akan cari kamu, mereka akan cari kamu untuk bunuh kamu sehingga tak tinggal bakal. Fajasu wa kana wa'dan maf'ulah. Inilah pasti akan berlaku. Ini pasti akan berlaku. Hak ni bila ni? Allahu akbar. Dalam bahasa khilaf. Tak. Yang sabitkan dengan apa dah? Kalau tengok dalam tafsir Ibnu Jarir, begitu juga Tabari, semua belaka. Israiliyat semua masuk belaka. Macam-macam. Kata ni berkenaan dengan kerosakan ni, bunuh Nabi Zakaria ataupun bunuh Nabi Yahya, macam-macam. Semua bercanggah dengan Quran belakang. Cuma bila ada kata ibadan lana tu, siapa dia? Nabi Daud AS dari tentera Talut. Jadi hak ni semua mufassir, sama ada dahulu ataupun zaman kita ni, mereka cuba kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sama ada dulu ataupun sekarang. Semua tu masalah belakang. Sebenarnya kita biar, kalau kita tak tahu, wallahu alam, kita hayati gini ni. Sebab apa? Sebab lepas ni Allah Ta'ala bagi tahu kanun ni, kanun tamadun, kanun naik jatuhnya umat ni. Ta'ala bagi tahu. Cuma kita boleh istiqnas lah. Zahir dia. Seperti mana berlaku pada zaman kita. Fa idza jaa wa'du ulah. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu pada Allah Ta'ala telah i'lan dalam kitab Taurat. Bahawa apa dia? Bani Israel ni akan melakukan dua kali kerosakan. Dua kali peristiwa saya dia kena buat. Bila dia buat kali pertama tu, Allah Ta'ala akan datang untuk hapuskan dia. Kali pertama Allah Ta'ala akan bagi tahu, bila kamu buat kali pertama kerosakan, maka kami akan datang
Tak, kami akan utus untuk hapuskan kamu, hamba kami. Tak, lalu mereka akan hapuskan kamu. Itu janji yang pasti. Thumma radna lakumul karrata alaihim. Kemudian kami akan bantu lagi kamu. Tak, bina kehidupan semula. Wa amdarnakum bi amwan. Kami akan bantu kamu dengan harta, dengan kekuatan. Tak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kamu ni bangkit sekali lagi. Sekali lagi. Bangkit sekali lagi ni Allah in ahsantum ahsantum. Kalau kamu buat baik, tidak melakukan kezaliman, maka sebenarnya kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan, melakukan kezaliman pula, sebenarnya kamu telah buat usaha untuk binasakan diri kamu. Fa idza ja'a wa'dullah, bila datang sekali lagi janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua ni, liyasu'u wujuhakum, untuk menghitamkan wajah kamu, untuk memusnahkan kamu, untuk membinasakan kamu, dan mereka itu akan masuk dalam masjid sebagaimana kamu masuk mula-mula, dan mereka akan buat kerosakan, akan hapuskan penempatan kamu, tempat kamu dengan sebesar-besar. Asa rabbukum, sama ni, asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu bagi rahmat pada kamu, iaitu kamu tidak buat kerosakan lagi. Tapi wa in uttum aduna, kalau kamu melakukan kerosakan lagi, buat zalim pada hamba, kami akan sekali lagi juga kami akan balas. Wa ja'alna jahannam, itu di dunia, di akhirat nanti kami akan masuk ke dalam jahannam. Kemudian Allah masuk ke Quran. Ini ajib. Jadi kali kedua ni, kali pertama bila berlaku ta'yin kita tak tahu, tapi zahirnya hadirin hadirat, kali pertama tu berlaku dah. Kali pertama tu berlaku dah. Kita tak pasti ya bantu ya Allah Taala hantar hamba tu sama Nabi Daud ke, wallahu a'lam, ataupun para sahabat kita yang masuk ke, wallahu a'lam, ataupun kalau kita kata Nazi bunuh semua tu ke, wallahu a'lam, kita tak tahu. Boleh jadi berlaku, ada ihtimal berlaku tu. Dah ibadallah tu kalau kita kata kalau Nazi tu orang kafir tak termasuk gini, tak boleh kata gitu juga, sebab ibadat tak semestinya hamba yang baik. Allah Taala boleh guna sama saja untuk binasakan orang yang buat zalim. Dan waktu qanun Allah SWT dah ni, sebab Bani Israel asalnya Islam kan. Tak, kalau dia langgar perintah Allah Taala, tidak turut Taurat, tak pecah belah sama sendiri, Allah Taala akan biarkan musuh menguasai. Itu qanun Allah kan. Qanun Allah gitu dah. Jadi tidak belan, ada ihtimal belakang. Kok kali pertama tu. Cuma kali kedua ni, dia ni Allah Taala bagi tahu. Kali kedua Allah Taala kuatkan semula Bani Israel. Dia kita boleh tengok sekarang. Sekarang ni kuat. Fa idza ja'a wa'dul akhirah, dak bila datang janji sekali lagi, dak bila mereka buat zalim, dia kita boleh tengok sekarang. Kita boleh tengok sekarang ni. Memang dia ada kekuatan. Dia cerita ni akan sambung akhir surah ni. Akhir surah ni Allah Taala bagi tahu lepas cerita kisah Nabi Musa, ayat ke 104 tu, wa qulna min ba'dihi li bani Israil uskunu fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Dia sambung situ pula. Situ kita akan bahas insya-Allah. Tapi hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, Nabi sudah bagi tahu kepada kita, kamu akan perangi Bani Israil, kamu akan perangi Yahudi. Dah, itu pasti akan berlaku dah. Tu nampak zahirnya kalau kita gabung ke dak. Maknanya Allah Taala akan guna umat ni. Dan memang pun ini perpindahan daripada umat yang baru ni. Dan bila mereka buat kerosakan sekali lagi, maka Allah SWT guna Nabi bagi tahu kita akan perang Bani Israil. Benar Nabi bagi tahu. Itu hadis dalam Bukhari, dalam Muslim. Dah, kamu akan sehingga bila mereka sembunyi di celah batu akan kecek. Sembunyi di celah pokok akan kecek. Kecek lagu mana Allah, kita tak tahu. Dah apa masalah dia. Tapi sabda Nabi ni benar. Sabda Nabi ni benar. Kita sambung dengan surah Al-Isra, muka surat 283 ayat ke-9. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Habis dah berkenaan dengan mukaddimah surah Isra. Mukaddimah surah Isra, Allah Taala cerita tentang perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk Allah SWT zahir kepada Nabi tentang kudrat dia, kuasa dia. Kemudian Allah Taala bagi tahu tentang hubungan di antara Nabi dengan risalah sebelum itu. Jadi sebelum Nabi SAW, Allah Taala telah bagi pada Nabi Musa kitab Taurat sebagai petunjuk. Tajuk utama kitab Taurat, kitab Allah SWT ni bagi tahu pada manusia jangan semua selain daripada Allah. Jangan ikut selain daripada Allah. Jangan bergantung selain daripada Allah. Jangan jadikan selain daripada Allah tempat kita gantung. Itu tajuk utama. Kemudian Allah Taala bagi tahu hubungan Nabi Musa dengan Nabi Nuh. Untuk kita bahas. Kita punya silsilah kita ni. Mana agama ni yang kepimpinan yang dibawa oleh Nabi ni sekarang
agama yang dibawa oleh Nabi, yang kita ikut Nabi ni, bersambung dengan Nabi Musa, bersambung dengan Nabi Nuh alaihissalam, sama ya. Kemudian Allah Taala cerita tentang Nabi Nuh, wa hamalna dzurriyyatan min ba'dihim, dan kami, Nabi Musa ni hasil daripada keturunan yang naik bersama Nabi Nuh di atas kapal. Dan Allah Taala puji Nabi Nuh, seorang hamba yang bersyukur pada Allah SWT. Kemudian Allah Taala iklan, bagi tahu pada kita apa yang berlaku pada Bani Israel sepanjang sejarah sampai ke peralihan pertukaran kepada umat ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi tahu kanun Allah Taala telah iklan pada mereka, jika mereka lakukan kesilapan, jika mereka lakukan penderakaan, kezaliman, Allah Taala akan datang azab. Dan Allah Taala bagi tahu 2 kali mereka buat. Mereka akan buat iklan dalam kitab mereka dulu. Allah Taala bagi tahu mereka akan melakukan 2 kali kerosakan yang besar di atas muka bumi. Dan kali pertama telah berlaku dah. Bila berlaku saja, maka janji yang pertama tu Allah Taala akan hantar orang untuk hapuskan mereka, untuk binasakan mereka. Begitu juga Allah Taala bagi tahu. Lepas tu kami akan kukuhkan kedudukan mereka semula. Kami akan bagi mereka harta, kami akan kuatkan kekuatan mereka, kami akan bagi harta yang berlimpah ruah, sehingga mereka jadi kukuh semula. Kalau mereka buat baik untuk mereka. Kalau mereka buat jahat, mereka kena tanggung. Kemudian Allah beritahu, kalau mereka melakukan sekali lagi, kami sekali lagi, janji yang kedua kami akan hapuskan mereka. Tak nak beritahu. Ini kanun yang Allah SWT bagi tahu pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanun yang sama Allah Taala akan bagi tahu pada kita. Kalau kita langgar perintah Allah SWT, kita tidak ikut Quran, seperti mana berlaku pada Bani Israel. Mereka tak ikut Taurat, tak ikut Nabi Musa, buat kerosakan di atas bumi, maka Allah Taala akan datangkan musuh menguasai. Umat ni pun begitu ya. Jadi ambil pengajaran apa yang berlaku pada Bani Israel, ambil pengajaran. Dan umat yang telah melakukan kerosakan, yang mana kita baca dah surah Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dan sekarang ini kembali pada kita. Inna hadzal Quran, ni mula kembali pada Nabi dan kepada kita. Sesungguhnya inilah Al-Quran, yahdi lillati hiya aqwam, yang akan bimbing ke sesuatu yang mana yang terbaik. Hiya aqwam, aqwam isim tafdhil daripada qiyam, yang maksud kita tak nak terjemah dalam bahasa kita. Maknanya Allah Taala bagi itu, inilah sebuah Quran yang akan membimbing cara hidup yang terbaik, aqwam, cara hidup yang paling baik. Dalam Quran ni Allah Taala sebut berapa? Perkara ni Allah Taala sebut tentang Quran, Allah Taala sebut tentang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kataan ni juga aqwam ni, qawama, taqwim. Kami jadikan manusia ni ada istidak untuk taqwim. Dan Allah Taala, kita baca dalam surah Al-An'am, Allah Taala sebut tentang Kaabah. Tentang Kaabah pun qayyimah. Kaabah, bulan haram, binatang-binatang korban ni, ini qayyimah. Allah Taala sebut tentang dari surah An-Nisa tentang harta. Harta pun qayyim, mengukuhkan kehidupan satu orang. Allah Taala sebut apa lagi? Qayyim dalam Quran. Bulan haram, manusia, Quran, Kaabah, ini alat-alat untuk islah manusia. Untuk islah manusia supaya jadi manusia yang terbaik. Ini Allah Taala bagi. Dalam banyak qayyim ni, Al-Quran aqwam. Lepas ni pun surah Kahfi pun, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Sekali lagi, qayyima ni qayyim juga. Dan bilangnya bulan kan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati minha arba'atun hurum dzalika ad-din al-qayyim. Bulan haram. Dah 12 bulan, dari 12 bulan 14 hari ni pun ad-din al-qayyim Allah sebut. Jadi tentulah benda ni besar. Tentulah benda ni besar. Jadi Allah Taala bagi qayyim ni gapo dia, aqwam ni gapo dia. Ikut dia kita jadi betul. Itu Allah Taala bagi tahu. Sebab Allah bagi sesungguhnya Quran ni yahdi, akan bimbing ke satu cara hidup yang mana aqwam, yang terbaik. Dan wa yubasyirul mu'minin, dan Quran juga bagi berita pada orang mukmin, alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabir, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Begitu juga bagi ancaman, bagi nadhir kepada yang tidak mahu beriman dengan Quran, tak mahu beriman dengan akhirat. Cerita dalam Quran ni, orang lagu ni wa atadna lahum adzaban alima, kami telah sediakan bagi mereka ni azaban alima, azab yang pedih. Kemudian mula bagi tahu tentang jiwa manusia. Dan dia nak perubahan untuk bina umat ni, kena faham dia perubahan bukan berlaku satu hari satu malam. Jadi da'i
bermula daripada Nabi, daripada sahabat, orang yang baca Quran ni kena faham Allah Taala bagi tahu sifat manusia, kita berhadapan dengan manusia yang mana sifat dia gopoh, sifat dia nak segera, gapo-gapo nak segera, pertolongan Allah nak segera, segala-gala nak segera. Dan alhamdulillah Allah Taala telah ajar pada kita nak segera semua tak molek. Nak zaman kita tahu semua bagi segera tak molek belakang. Bagi segera tak molek belakang. Allah Taala bagi tahu wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Allah Taala bagi tahu sifat manusia, sifat gopoh manusia. Sifat gopoh manusia. Asah semua kayak gini. Jadi agama mari tarbiyah, mengajar. Allah Taala bagi tahu manusia ni bila ditimpa musibah, dia akan doa pada Allah SWT, minta keburukan sebagaimana dia doa minta kebaikan. Bila manusia ni Allah bagi tahu pada kita, wa yad'ul insan bisyarri. Manusia ni akan doa minta keburukan. Kalau tak tolong pakai mampu-mampu lah. Doa pada Allah SWT. Ya Allah, kalau tak tahan, bila tak tahan dengan ujian kan, dia minta keburukan tu, seperti mana dia minta kebaikan. Dia minta kebaikan. Allah Taala bagi tahu, wa kana al-insanu ajula. Sesungguhnya manusia ni Allah bagi kejadian dia ajul, gopoh, tak boleh nak kawal diri. Tak boleh nak kawal diri. Jadi sebab itulah Allah Taala bagi tahu wa ja'alna al-laila wan nahar. Tengok, kami jadikan malam ada ayatan, 2 ayat. Kena hidup dengan alam. Tengok Allah Taala perhati alam. Alam ni lagu mana Allah Taala atur. Semua kira dengan tertib. Mana ada gopoh. Tengok tanah. Sosok kena tunggu kan tak? Benih dulu, lepas tubuh benih. Tak tunggu tumbuh sikit-sikit, tak kena cara itu nak bina. Ni Allah sebut malai dasian. Allah nak jadikan malai dasian hidup sebagai ayatain. Famahawna ayatal layl wa ja'alna ayatan nahar. Kami hapuskan tanda malai sehingga kami ganti dengan tanda siang. Tanda siang. Semua ni tanda kebesaran Allah SWT belakang. Silih bulan Nabi. Ada mubasiratan, supaya jadi cerah, jelas, kita bertahu fadlan min rabbi, supaya kamu dapat cari kurnia daripada Allah SWT. Jadi sikit-sikit. Mana kadang-kadang malaikat ada sia itu proses dia. Proses dia. Sebab tu surah-surah di Mekah kan banyak ayat-ayat begini kan tak? Wasyamsi wa duhaha. Allah nak bersumpah kan? Wal lail. Tak. Bersumpah dengan qanun Allah, qanun tak berubah. Jadi jangan, makna orang Islam ni kena tengok qanun Allah SWT, kena raih ke qanun Allah SWT. Dia nak buat perubahan. Dia tak boleh minta ke. Oleh kerana kita ni hamba Allah ke tak? Nak langgar qanun belakang. Tak boleh. Tak. Ihtiram qanun Allah SWT. Kami jadikan ayat malai kemudian kami hapuskan tanda kebesaran Allah pada waktu malai. Kami gantikan dengan siang supaya kamu dapat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kamu dapat tahu bilangnya tahun, dan supaya dapat buat perhitungan dalam kehidupan kamu. Ini Allah Taala bagi tahu hikmah dia. Allah Taala jadikan atur dunia begini ni supaya kita mudah untuk urus kehidupan kita dengan sempurna. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Ada sesuatu kami telah jelaskan dengan begitu detail. Kemudian Allah Taala bagi tahu setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing-masing. Setiap orang bertanggungjawab terhadap amalan masing. Ni nak bina umat ni. Umat kena faham ni. Dia tak boleh kerana kita ni semangat belakang pakai semangat kita dah. Setiap orang bertanggungjawab terhadap mana. Wa kullu insani Allah bagi alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Allah Taala bagi tahu. Setiap manusia ni alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Sesungguhnya setiap manusia kami telah pewajibkan, kami telah melazimkan apa dia? Ta'irahu fi unuqihi. Terikat dengan amalan dia, dengan perbuatan dia, dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT kepada dia. Dia tak boleh pisah. Dia tak boleh pisah. Setiap orang ni bertanggungjawab terhadap amalan-amalan masing. Dan amalan dia tu akan diikat di leher dia. Buku catatan tu akan diikat di leher-leher dia. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqa. Kami akan keluarkan pada hari kiamat nanti sebuah kitab yalqahu mansyura, yang akan jumpa, yang akan terbukaan, boleh tengok. Kemudian akan diperintah iqra kitabaka. Bacalah kitab kamu sendiri, hasil daripada amalan kamu. Penulisnya kita. Kita nak buat cerita kita lagu mana? Sekarang ni ikhtiariah ni, ajib. Akhirat kita akan baca cerita kita. Sekarang atas dunia kita duk tulis.
Tak, sebagai seorang yang taat atau sebagai seorang yang derhaka, sebagai seorang mukmin yang jujur, sebagai seorang yang munafik, sebagai seorang yang berani balas, boleh. Akhirat kita akan baca cerita kita. Sekarang ni kita sedang tulis. Tak. Iqra' kitabaka. Bacalah kitab kamu. Kitab apa ni? Kitab berkaitan dengan amalan kita, perkataan kita ataupun amalan kita, perbuatan kita. Yang kita bertanggungjawab. Kafa bi nafsika al-yawm. Dan cukuplah diri kamu sebagai saksi atas kita. Kita datangnya kita ke jadi saksi. Cukuplah bi nafsika al-yawm alayka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba. Kamu sendiri yang akan jadi saksi. Dan ini peringkat akhir dalam hisabnya Allah SWT. Nabi cerita pada kita. Mula-mula tunjuk kitab tak percaya, malaikat tulis kan. Apa dia kampu hati di saya? Maka Allah Taala tutup. Al-yawma nakhtimu ala, kami tutup mulut. Tak, tangan kecek, kaki kecek, tubuh kecek, kulit kecek. Kulit kecek. Maka apa? Man ihtada fa inna ma siapa dia nak petunjuk, maka dia akan dapat petunjuk untuk diri dia sendiri. Tapi siapa dia pilih kesesatan, maka dia bertanggungjawab terhadap kesesatannya. Wala tazuru wizratun wizra ukhra. Tidak ada orang lain yang tanggung kesilapan dia. Tidak ada mana-mana orang tanggung kesilapan orang lain. Wa ma kunna mu'adzibin. Dan ini qanun Allah. Kami tidak akan azab. Sekali-kali kami tidak akan azab mana-mana kaum hatta nab'atha rasul. Sehingga kami utus rasul. Sehingga kami utus rasul. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan azab mana-mana kaum sehingga kami hantar rasul. Kami hantar rasul. Itu qanun Allah. Kami hantar utusan yang menjelaskan tentang kehendak Allah SWT. Nah. Jadi ayat ni bukan bermakna orang mana Allah Taala hantar rasul tu Allah tak azab. Tak, ini bukan akhirat ni. Ini qanun dunia ni Allah begitu. Wa ma kunna. Ni janji Allah, Allah tidak akan azab mana-mana kaum sehingga Allah Taala hantar rasul. Rasul ni tak kira. Tak. Mana siapa satu orang tahu kehendak Allah SWT. Dia tahu siapa pada risalah. Siapa dia? Lagu mana siapa risalah? Allahu a'lam. Haitsu yaj'al. Allah lebih tahu lagu mana nak siapa risalah dia. Tak, tapi ini janji Allah. Kita tak perlu bimbang. Kita tak perlu kata apa orang tu tak tahu ke satu. Tak. Ada tu orang tak tunai tanggungjawab. Ada khalas itu. Tapi janji Allah, Allah Taala tidak akan azab mana-mana penduduk, mana-mana negeri yang mana penduduk yang kita tahu langsung. Tak, tetap apa Allah Taala nak. Yang dia buat dia langgar dia tak tahu. Gitu Allah Taala tak akan azab. Allah Taala tak akan azab. Tapi kalau tahu dah buat tak tahu, itu musibah. Itu tunggu masa. Dan ini qanun Allah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, bila kami nak binasa mana-mana negeri, dak maka amarna mutrafiha. Maka kami akan perintahkan kepada siapa dia? Mutrafiha, golongan-golongan mewah. Tengok golongan-golongan mewah. Ni golongan yang punah dulu. Amarna mutrafiha ni, amarna ni bukan amarna dia sudut ijbari, tidak kan? Nah, Allah Taala lak biar ke golongan-golongan mewah dikuasai oleh syaitan sehingga dia tak nak kawal dia, sehingga dia derhaka kepada Allah Subhanahu taala. Itu amarna. Tapi walaupun tetap semua ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fafasaku fiha, lalu mereka buat penderhakaan demi penderhakaan, sehingga fahaqqa alaihi alqaul, sehingga wajib ke atas orang lagu ni kena azab. Sebab tak hak dia. Qanun Allah Subhanahu wa taala. Derhaka ni ada hak dia. Begitu juga asbab hidayah ni, mujahadah dia, pengorbanan dia ada hak dia. Allah Taala nak, dia ada skema dia. Dia ada standard dia mesti. Tak, kalau tak apa standard dia lagi, tak, asbab hidayah tidak akan diamkan oleh Allah SWT. Lepas tu Nabi Nuh tak apa standard kan? Tak, dia bukan standard tu daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh standard lebih dah. Nusrah tu daripada kaum dia sambut tu. Dia syarat umum hidayah, dia kena ada hijrah, dia kena ada nusrah. Dua-dua ni, bila dua ni ada, barulah asbab hidayah akan tersebar. Kalau ada hijrah aja, usaha aja, sebelah pihak aja, orang tempat tak ada sambut, Allah Taala tidak akan am. Allah Taala tidak akan am. Tidak akan am. Kita boleh tengok ada nabi seorang, ada rasul seorang, ada nabi seorang diutuskan seorang. Ada 10 orang. Nabi bagi tahu kepada kita. Khalal bukan pada nabi tu, pada rasul. Nabi ni sama ya. Sempurna belaka risalah, menyampaikan risalah. Yang menjadi khalal tu kaum masing-masing, taksir. Jadi kalau nak am tu seperti mana Nabi bina para sahabat. Nabi sendiri contoh kita di Mekah tak ada orang terima. Kalau terima tu tak siapa untuk jadi am. Seperti mana Nabi kita pada kita kan, di Madinah ni Nabi nak 10 orang ulama Yahudi. Tak 10 orang. Mana dia ada hak dia. Allah Taala bagi tahu. Bahkan Allah Taala bagi tahu pada Nabi. Nabi kata kalau aku ada 10 orang ulama Yahudi masuk Islam, dan semua Yahudi akan masuk Islam.
untuk am hidayah, untuk am hidayah. Jadi dia perlu kayak gitu, dia perlu kan kekuatan. Begitu juga dosa, begitu juga qanun Allah dan sudah azan. Bila derhaka dia buat, tak maksiat dia buat sampai satu tahap. Siapa dari sisi Allah, maka azab am gitu. Tak seperti mana yang berlaku kan, tsunami ke di apa dia? Tak Palau ke sebelum ni. Berlaku di Indonesia. Tak. Kalau tengok memang tak orang Islam berjudi, tak takut berzina. Jadi dia ada hak dia. Ni Allah Taala bagi konon dia. Bila kami nak binasakan mana-mana negeri, kami akan biarkan golongan-golongan mewah Allah Taala sebut ni akan melakukan kerosakan sehingga fahaqqa alaihil qaul, sehingga wajib kat atas orang lagu ni kena turun azab. Dia ada dosa dia sebab yang kita baca surah Lut, kisah Nabi Lut kan tak? Sebab tahap tetamu mari pergi cari juga. Sebab tahap gitu. Mana begitu sekali teruk dah. Sehingga gapo dia hak ni orang nak muslih ni Nabi Lut tak boleh buat gapo sehingga Nabi Lut pasal keluar. Maka bila sampai tahap tu Allah amkan azab. Tak tinggal bakar. Lalu fadammarnaha tadmira, kami akan binasakan sehancur-hancurnya. Wa kam ahlakna minal qurun. Sebab kita kata kisah ni dalam masa sama Allah nak bagi tahu kanun dia, kanun bangkitnya bangsa, kanun musnahnya satu-satu bangsa. Wa kam ahlakna minal qurun, bahawa banyak Allah Taala bagi tahu kami telah binasakan kurun-kurun, Allah telah binasakan. Sebab tu dia bukan kata kejadian lah, mana ada kejadian lah. Allah bagi bahawa banyak umat-umat sebelum ni, kurun-kurun sebelum ni kami telah binasakan selepas umat Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi, cukuplah Allah tahu berkenaan dosa hamba dia. Dia Allah Taala ni khabir basir, jelas tentang perbuatan hamba. Kemudian Allah Taala bagi tahu tentang sikap manusia yang gopoh, kembali tentang manusia ni, kembali tentang ayat sebelah tu. Tengok ayat sebelah kan, wal insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Allah kata man kana yuridu al-ajilah, siapa dia nak dunia ajilah. Tengok Allah Taala namakan dunia ni ajil. Ajilah ni apa dia? Segera, kok sekarang. Siapa dia nak kehidupan sekarang, bila kata akhirat, gapo dia akhirat? Mempersendakan akhirat. Tak sih. Siapa dia nak dunia, Allah nak bagi tu ajil, nak benda yang sekarang, segera. Ajalna lahu, kami boleh bagi pada dia segera dalam dunia ni fiha, tapi mana apa yang kami nak. Tengok, bukan apa yang hamba nak. Allah nak bagi tahu. Siapa dia nak dunia boleh kami akan bagi, tapi Allah nak bagi mengikut kami nak, mengikut dia nak. Sebab tu saka. Sebab tu tak padat. Tak. Walaupun Allah tak nak bagi buat pengumuman, kalau kita nak dunia Allah tak nak bagi. Tapi Allah tak akan bagi seperti mana kita nak. Allah tak akan bagi seperti mana dia nak juga. Itu jadi sumak macam tu. Walaupun ada gapo-gapo kan, jadi sumak kan. Tapi di syurga kan, Allah nak kata apa? Lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka nak. Dalam ayat lain, walahum fima tashtahi al-anfus. Tengok. Bagi mereka apa yang nafsu dia keliru, boleh belakang. Boleh belakang. Ma tashtahi anfus. Apa yang keliru, boleh belakang. Tapi di dunia ni, walaupun Allah Taala bagi, siapa dia nak dunia, Allah Taala bagi dunia. Tapi Allah Taala bagi mengikut mana sya, apa yang kami nak. Lepas tu, liman nurid, kepada orang yang mana kami nak juga. Bukan semua orang boleh. Boleh tentu lagi. Belum tentu lagi. Sebab tu kata tak padas. Sebab tu tengok Allah Taala buat ayat gini sebenarnya untuk bantu kita ni jangan gomor dengan dunia. Allah kata siapa dia nak dunia kami boleh bagi, kami akan segera akan bagi dia dunia ni, dalam dunia ni. Tapi mengikut apa yang kami nak kepada siapa yang kami ingin. Dalil dia kita boleh tengok. Tu ahli orang nak dunia boleh berlaku dunia, tak boleh kan? Susah gitu kan? Mepeh juga kan? Tak semaya hotel saya tak jadi Allah SWT. Alhamdulillah Allah Taala buat lagu. Allah Taala sudah bagi tahu dah dalam Quran. Allah Taala bagi tahu dalam surah Zukhruf, surah perhiasan. Walau sya, Allah Taala bagi tahu, kalaulah tidak kerana takut menyebabkan semua manusia jadi kufur belakang Allah. Sepatutnya standard ujian dengan syurga yang begitu hebat ni, begitu nikmat, muda selama-lamanya, tak akan tua kekal. Sepatutnya Allah Taala bagi tahu ujian sepatut di dunia ni lagu ni. Lagu mana Allah kata? Beriman dengan Allah susah lalu. Jadi fakih lalu. Bila kita buat keputusan nak jadi hamba, taubat je tak? Bankrupt lalu. Mana-mana kau nak jadi hamba Allah, bankrupt lalu. Sepatutnya Allah bagi tahu ujian. Dah mana kufur dengan Allah, derhaka, buat maksiat, senang lalu. Allah Taala lagu tu. Tak. Kalaulah tidak kerana takut menyebabkan susah dakwah rasul-rasul. Tak. Sepatutnya orang yang mana beriman dengan Allah jadi miskin, orang yang kufur dengan Allah, rumah mereka tu dak tangga-tangga, pintu-pintu jadi emas, dak jadi perak. Allah nak bagi tahu. Tapi tidak.
Alhamdulillah. Allah SWT, dunia ni Allah tak nak bagi pada orang yang dia kasih, Allah tak nak bagi pada orang yang dia benci. Dia bagi. Dia sebab dia bukan ukuran. Ukuran Allah SWT tak. Tanda Allah tak nak kasih, Allah tak nak bagi kefahaman agama. Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan untuk dia di akhirat jahannam, neraka jahannam. Yaslaha, dia akan masuk dalam itu mazmuman madhura, dalam keadaan hina, dalam keadaan terhina, dalam keadaan tercela. Wa man arada al-akhirah, adapun siapa dia nak akhirat, kemudian usaha untuk dapat akhirat, wa huwa, dalam keadaan dia beriman dengan Allah. Hak ni Allah Taala kata fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ini orang ni Allah Taala bagi tahu kami dahului dengan ucapan terima kasih. Allah Taala sangat menghargai sa'yuhum, usaha mereka tu mashkura, sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala ayat lagu ni, Allah tak akan sia-sia. Siapa nak akhirat, bukan nak saja, nak saja, semua orang nak wasa'alaha, berusaha dengan sungguh-sungguh. Wasa'alaha sa'yaha, tengok dia datang apa mutlak, fa'il mutlak, berusaha dengan sungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman dengan Allah SWT. Maka orang lagu ni usaha mereka ni tidak akan dimungkiri dan akan dihargai. Walau bagaimana semua tu, kau nak dunia, kau nak kullan numiddu haula wa haula, semua tu Allah nak bagi tahu, sama ada nak dunia pun kami yang bantu, nak akhirat pun kami yang bantu. Tengok, Allah nak bantu belakang. Nak dunia tak siap akhirat, Allah nak mudahkan. Tak jalan ke neraka, tak jalan boleh dunia ni, Allah nak mudah. Nak akhirat pun Allah Taala bantu juga kan, mudah ke jalan ketaatan, nak sembahyang mudah, tahajud mudah, dakwah mudah, islah mudah. Allah Taala mudah. Kullan numiddu haula wa haula min ata', semua daripada kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan tidaklah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dapat disekat, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala yang tu belakang. Sebenarnya kita gitu kan, Allah Taala jadikan, alhamdulillah, konun kita, Allah Taala buat manusia ni, kita punya konun kita, undang-undang Allah dari sudut ketaatan, dia mula-mula ya susah. Tak gapo-gapo Allah Taala buat. Tak dunia ataupun akhirat, gitu belakang. Tak sembahyang Jumaat ni mula-mula ya susah. Sembahyang Jumaat ni mula-mula ya susah. Orang tak jaga sembahyang Jumaat akhirat, bagi tahu dia sembahyang Jumaat ni mula-mula susah. Lama-lama sembahyang Jumaat lebih senang daripada sembahyang rumah. Sembahyang Jumaat jadi susah. Tak nampak. Konun dia, tanya orang. Ni Allah Taala bagi. Orang sudah jaga sembahyang Jumaat akhirat, bila dia sembahyang rumah terasa tak selesa, sembahyang Jumaat lebih selesa lagi. Allah Taala buat. Ni taufik daripada Allah. Ni konun Allah. Begitu juga maksiat ni. Mula-mula yang susah, lama-lama senang. Lama senang. Allah Taala akan biar. Dia ada konun, kita manusia ni ada istiadat gitu. Allah Taala buat. Ini taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jalan ke syurga dia jalan gini ke, Allah Taala akan mudahkan. Jalan ke neraka pun Allah Taala akan mudahkan. Siapa dia nak. Undur kaifa wadalna, undur, perhatilah bagaimana kami telah lebihkan sebahagian pada sebahagian yang lain. Perhati, walil akhirati akbar darajat, tapi di akhirat darajat dia perbeza lebih ketara lagi. Syurga pertama dengan syurga kedua, syurga lebih ketara belakang. Ketara sekali ahli syurga dengan ahli neraka, paling ketara sekali. Orang ni kena azab begitu teruk, orang ni begitu senang sekali. Tengok, wa akbaru tafdal, lebih besar lagi dia punya perbezaan dia. La taj'al, oleh kerana itu la taj'al ma'allahi ilahan. Ini tengok dalam Quran ni. Seperti mana dalam Taurat, kitab Nabi Musa pun jangan jadikan selain daripada Allah sebagai sembahan, sebagai ikutan. Ini pun dalam Quran, la taj'al ma'allah, jangan kamu jadikan wahai hamba bersama Allah ada ilah lain, ada Tuhan lain. Fataq'udu madmuman makhdhula, lalu jadilah kamu orang yang mana hina dan makhdhun, orang yang tercela. Wa qadara rabbuka, gapo dia dalam Quran ni? Gapo dia kata inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya dalam Quran ni cara hidup yang terbaik. Cara hidup yang terbaik lagu mana? Ni pun mula ni Allah nak jelas. Wa qadara rabbuka alla, Allah SWT telah buat keputusan, perintah dia. Gapo dia? Pertama sekali dalam Quran, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kamu sembah melainkan Allah. Yang kedua, buat baik pada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibar aw ahaduhuma aw kilahuma, sekiranya tak salah seorang daripada orang tua kamu yang ada dengan kamu tak, sudah capai umur yang cukup tua, salah seorang ataupun kedua-duanya, maka bermula ketika itu fala taqul lahumā uffin. Dia tak boleh kata ni kemuk ni bila kita start umur 40. Start umur 40 ni kita kena buat baik pada ibu bapa kita ni, cara yang terbaik. Tak boleh dah. Tak ada keuzur dah kita.
Tak, sebab tu buat baik pada ibu bapa, bukan anak kita umur 17, umur 16 ni, hak ni 16 ni dak mecak tu biasa. Dia tak boleh panggil anak derhaka lagi. Ma'zur lagi dia, tak stabil lagi, pemikiran tak stabil, tak tahu arti kehidupan lagi. Tak, tu Quran tak sebut tu, bukan derhaka. Ayat-ayat derhaka ni kedai ni. Oh derhaka orang dah sebut ni orang umur 40 ni. 40 ni. Start 40 ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia pepak juga, dia pemak juga. Dia tahu dah, dia lalu, dia pun ada anak. Anak pun lebih kurang dah. Dia tengok dah bagaimana susahnya. Dia telah lalu dah. Sebab tu dia kena. Allah Taala bagi tahu fala takul lahum uff. Jangan lagi kamu kata tak pada mereka berdua uff tak boleh. Pun tak boleh. Tak boleh. Apa lagi wala tanharhuma. Apa lagi kita menghadik dia. Wa kullahuma bila kacak qaulan karima. Gunalah bahasa yang mulia, bahasa-bahasa yang mulia. Tak, ni Nabi bagi tanda hadis kan tak? Tak, bila tengok satu orang jalan kan, Nabi tanya apa dia? Kata ayah saya. Nabi kata apa dia? Jangan jalan depan dia. Jangan duduk sebelum dia. Ni adab. Dia adab ni sesuai dengan Melayu kita kan tak? Jangan panggil dia dengan nama dia. Tak boleh panggil. Dia kita kena ajar anak kita gitu. Tak. Kena ajar. Tak. Alhamdulillah pak kita ni bandar-bandar alhamdulillah, tapi ulu-ulu tak ada lagi. Tak. Jenis nak panggil ayah malu. Tak. Ayah dia kata, "Mau gimana? Bu ayah tu punya mana?" Ya malu nak panggil ayah tu malu. Mak dia tak ajar. Anak nak panggil ayah malu. Dia kecil lagi mu aku. Kecil. Tak boleh ayah mana boleh buat macam saing gitu. Tak, dia ada makam dia, kedudukan dia. Yang perlu diihtiram. Dan benda ni kena ajar. Benda ni adab-adab ni perlu diajar. Tak boleh panggil dengan nama apa, tak kecil dengan mu aku lah. Tak boleh. Nama dia pun tak boleh sebut. Tak, nama dia pun tak boleh sebut. Tak. Panggil dengan nama dia, tak boleh. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan tunduklah kepada mereka berdua ni dengan merendahkan sayap kamu, merendahkan sayap kamu. Tak, dengan apa dia mari dengan rasa kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua. Dan sebagaimana mereka berdua telah pera kita dengan masa kita kecil, masa kita kenal jasa-jasa dia. Dan Nabi mari kemah pula dalam hadis-hadis kan, nak bagi tahu ibu bapa ni pintu syurga kita. Sama ada kita nak jaga atau kita nak sia-sia kan. Kalau ada sah pintu syurga, sah pintu syurga. Kalau ada salah seorang, sah pintu syurga. Lepas tu Nabi bagi tahu lagi, redha Allah, redha mereka berdua. Murka Allah pada murka mereka berdua. Ni kedudukan. Mana tengok ibu bapa ni bukan semata-mata ibu bapa ni sebenarnya. Dia tengok ibu bapa ni sebagai asbab taqarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena tengok dari sudut ni. Lepas tu ibu bapa tak berlaku hadis tu tak payah peduli. Dia tak payah, dia kena doa. Tak, jangan jadi isu. Jangan jadi. Sebab dia ada orang atas muka bumi kita tak payah lawan. Walaupun dia salah pun tak payah lawan. Tak payah lawan. Tak, kita kena dia. Salah dia tu kalau berkenaan dengan hak kita tu, kita dia. Kita dia. Dia adab dia begitu. Adab dia begitu dengan ibu bapa. Kita royak boleh royak dengan beradab lah, royak dengan beradab. Tak, royak dengan beradab. Ada kita nak hak kita, royak dengan adab. Tapi dengan sebab dunia ni kita putus hubungan dengan dia, tak ada pasal. Tak ada. Sebab apa? Ibu bapa kafir pun kita kena buat baik juga. Baik kan? Kalau ibu bapa orang Islam, sebab tu kita dah buat diri kita. Buat kafir pun Allah Taala suruh baik. Tak suruh buat baik juga. Ini paling kurang pun kita tengok bapa ni orang Islam. Alhamdulillah ada. Tak ada orang kafir tu. Mana ayah dia kafir orang Islam ke tak? Nak ayah dia Islam. Nak mak dia Islam. Tak. Kita ada dah mak ayah kita Islam. Tak. Hak kita tu kita minta dengan Allah SWT. Hak dia tu kita minta ampun pada Allah SWT. Dia kena gitu. Untuk islah umat ni dia kena begitu. Dan ni Allah Taala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyah para sahabat. Ibnu Abbas mari tanya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dengan apa yang berlaku zaman jahiliah kan. Bila cerita tentang lebih bapa ni, maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, walaupun mereka buat zalim, tak bagi hak kita, tak pilih kasih." Dan Nabi kata apa? Wa in zalamu, walaupun buat zalim, tak kena buat baik. Tak kena buat baik. Sebab tu dengan cara ini baru kita boleh bina masyarakat Islam ni. Kalau tidak kita dah main mecak ke dak. Ni jadi tak peduli pada ibu bapa ke. Rabbukum a'lam bima fi, Tuhan kamu lebih tahu apa yang ada dalam jiwa kamu. In takunu salihin, sekiranya kamu
orang soleh, fa in kana lil awabin ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu pada orang yang mana nak jadi hamba Allah ni ghafur. Ni awabin mai dalam Quran. Tak, awabin ni apa dia? Orang yang mana nak jadi hamba Allah, orang yang mana nak kembali pada Allah, nak taat pada Allah sebenarnya awabin. Berarti kita ada salatul awabin. Tak, salatul awabin ya. Jadi dalam Abu Daud Nabi bagi tahu salatul awab, salatul duha, salli salatul duha. Nabi kata semayalah semaya duha. Salatul duha salatul awabin. Semaya duha ni semaya awabin. Semaya awab. Jadi semaya awabin semaya duha. Tak, semaya duha semaya awabin. Berapa dia panggil semaya awabin? Tak, sebab ketika itu orang sibuk dengan urusan. Kita bang boleh semaya kan tak? Itu benar-benar orang yang mana terpilih. Benar-benar orang yang terpilih. Dalam hadis lain Nabi bagi tahu semaya awabin ni bila? Hina tarmudul fisal. Nabi bagi tahu ketika mana al-fisal ni anak unta bang dak kerana kena tarmudu ni panah. Salatul duha Nabi bagi tahu salatul duha waktu dia ni hina tarmudul fisal, ketika mana anak unta bangun kerana panah dah mancar ke dah, dia tahan dah dia bangun. Masa tu waktu duha, dan biasanya masa tu orang sibuk duk khijab, orang sibuk duk nega, dia boleh semaya, pergi semaya. Ini yang panggil solat tu awamin. Bukan semaya di antara apa dia? Maghrib Isya, tidak, tu Nabi tak sebut. Tapi ulama-ulama tu dalam mazhab Hanafi, sebab mungkin tempat dia lah orang waktu tu orang dia sibuk, tak peduli pada amal, dia sibuk nega, dia sibuk gabar kan. Maka dia ambil di situ solat tu apa yang dia sibuk, orang yang mana sibuk, orang dia sibuk nega, dia sibuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktu tu hanya pendapat fuqaha, tak ada daripada hadis Nabi. Hadis Nabi bagi tahu solat tu awabin ni solat duha. Waktu jelas dah dalam Abu Daud waktu ni. Dan ini sifat awabin yang Allah Taala sebut dalam Quran. Wa atidil qurba, kemudian perintah Allah SWT dalam Quran ni kepada lagi, wa atidil qurba haqqahu, bagilah pada kaum kerabat hak dia, tunaikan hak dia. Bantulah kaum kerabat, bantulah fakir miskin, bantulah ibnu sabi, orang putus bekalan. Dalam masa yang sama, wala tubadzir tabdzira, jangan membazir. Sebab apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang membazir ni saudara syaitan. Wa kana syaitan lebih syaitan ni satu makhluk yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian panduan daripada Quran lagi, wa imma tu'ridan anhum tigha rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sekiranya kamu didatangi oleh orang yang mana nak daripada Allah SWT bagi pada kamu kurnia, orang mari minta sedekah, orang mari minta bantuan daripada kamu, dan kamu tak boleh nak bagi, tak boleh nak bantu, jangan mecak. Ataupun mari pula dah, orang itu mari, lepas tu mari orang lain pula. Ni Allah Taala ajar pada kita bila orang mari minta bantuan, orang mari minta sedekah, walau bagaimana acak pun Allah Taala bagi tahu fakul lahum qawlan maysura. Kalau tak siwi, maka kecek dengan molek. Sebab kerana kecek menyebabkan pecah hati, menyebabkan masyarakat jadi punah, deki, sakit hati, jadi rosak. Jadi Quran tahu perkara ni. Daripada benda kecil gini ya, ini menyebabkan kena jadi orang jadi punah, jadi belakang. Jadi Allah SWT datangkan panduan bila mari keadaan orang mari minta bantu, orang minta gapa-gapa, kalau kita tak boleh nak bantu, maka kecek dia fakul lahum qawlan, kecek dengan molek. Kecek molek kan minta maaf bagi tahu keuzuran. Dan walau bagaimanapun wala taj'al yadaka maghlulatan ila jangan kamu letak tangan kamu ni belenggu di tekak kamu, ikat tangan sampai ke belakang, ditekak ni. Dan jangan kamu buka seluah-luahnya. Ni kinayah ke apa? Jangan jadi kedekut dakwah, dan jangan pula jadi pemurah dakwah. Apa? Kalau jadi kedekut dakwah, ni mazmun di sisi Allah semua, bakhil. Kalau buka tangan luah dakwah bagi belakang pula kan, sampai kita pula tak ada nak hidup, susah pula, fataqudu maluman mahsura. Maka kamu akan menyalah diri kamu akan menyesal. Jadi tak sesuai lagu tu. Jadi Allah SWT ajar pada kita pertengahan. Jangan kupit dah, jangan terlampau boros dah, pemurah dah, tak boleh. Kita tengok hak-hak yang kita atur. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu apa Allah tarik lagu ni. Sebab sesungguhnya
Yang luahkan rezeki, yang sempitkan rezeki ni Allah. Dia tahu. Dia yang uji kita. Innahu kana bi ibadihi, tengok. Sesungguhnya Allah Taala tentang hamba ni khabir basir. Kemudian panduan daripada Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu kerana takut miskin. Tak, jangan takut. Nahnu narzuq, kami yang begitu. Jangan apa? Kok merancang takut anak, takut boleh anak. Jangan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Tak si anak. Tak si anak. Takut miskin. Tapi kalau tak si anak sebab dekat dah tu tak apa. Dah, kalau tak si anak gini, dah nak anak lagu mana kita miskin ni, apa dia nak bagi makan? Ha ni keadaan lagu ni. Keadaan lagu ni. Dah. Keadaan lagu ni. Jangan kamu bunuh. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuq, kami yang bagi rezeki pada mereka dan kami yang bagi rezeki pada kamu. Allah Taala bagi tahu, tengok. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sungguh bunuh anak ni ada satu kesilapan yang sangat besar, Tetapi bila Quran sebut, kan ingat tak ada, dia ada. Tak, bahkan kalau negara Eropah, tak barat sekarang ni, jual janin ni satu bisnes dah. Tak, sebab tu parti Trump dengan parti apa dia? Presiden sekarang di antara isu besar dia tentang ni juga. Tentang nak menghalalkan. Tak, janin dengan sebahagian rasa Trump tak sih. Trump nak halalkan, pasal lagi nak halalkan. Daripada big farmasi ni tak. Sebab pun bisnes. Dia mesti bila syirik dengan Allah SWT, dia bukan rosok dari sudut pemikiran semata-mata. Dia akan melarat sehingga tengok. Dia akan melarat belakang. Tak. Gugur anak ni, gugur. Lepas tu jual kepada farmasi, kepada diguna kan? Mereka guna. Ada isu besar, isu di antara isu utama. Dua parti besar, Kongres dengan Demokrat dengan isu besar. Isu ni mesti ada. Kalau dari sudut global lagi kan, memang kalau boleh nak suruh kurang. Takut miskin, takut tak cukup makanan dunia ni. Takut tak cukup makanan. Jadi dia bukan benda kecil. Bila Quran setuh ni, tak ada. Allah nak bagi tahu dah, bila syirik dengan Allah Taala tak akan biar. Syirik ni dia tidak akan biarkan manusia punah dari sudut akidah kita. Dia akan punah dari sudut muamalah. Semua dia akan melarat sebab pokok yang sama. Pokok dia tu. Orang Mekah kan, kerana syirik tu mula jadi unta ni halal ni, dia akan kain. Lepas tu sampai dekat bunuh anak kerana berhala. Bunuh anak kerana berhala. Mari masalah ni Tok Lebah bagi tahu, tengok dari mimpi saya datang kan. Ni cara nak pelepas sia ni, kena bunuh anak. Korban untuk berhala, macam-macam. Dia akan melarat begitu. Tu cara dulu. Cara sekarang dia ada cara sekarang. Cara sekarang. Setan mai ikut lain pula, setan pun maju juga kan. Nak tipu orang sekarang, cakap awak sepuluh dulu. Tapi hakikat tulah bunuh anak. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Sebab innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kerana satu perkara keji dia, jalan yang buruk, jalan hidup yang buruk. Wala taqtulun nafsa, jangan kamu bunuh jiwa yang tidak bersalah, yang Allah telah haram. Mereka dengan kebenaran. Wa man qutila mazluman faqad jana. Siapa dia telah dibunuh dalam keadaan zalim, maka Allah Taala tengok. Sini Allah Taala bagi pada wali dia sebagai sultan, bukan kerajaan. Ni hukum kerajaan. Bila berlaku pembunuhan, kematian, ada sengaja ataupun tak sengaja, siapa dia berhak untuk tutup hak tu? Bukan kerajaan. Wali dia, tengok Allah, faqad ja'alna, sesungguhnya kami telah jadikan pada wali dia ni sultana, kuasa. Fala yusrif fil qatl, jangan dia melampau dalam melakukan pembunuhan. Innahu kana mansura, sesungguhnya Allah, orang yang mana dibunuh ni, dizalim ni pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu konflik banyak berlaku dia kadang-kadang lagu ni. Allah nak buat berlaku hatta di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali ni. Hadirin-hadirat, sebenarnya kalau kita belak-belak tak nak sesat. Sebab Muawiyah dia sebagai wali kepada darah Osman. Allah Taala bagi pada dia yang berhak tutup hak. Jadi pembunuh tu ada dari Kim Sayyidina Ali. Sayyidina Ali minta dengan Muawiyah, memang kita nak bunuh juga, tapi kamu kena tunduk pada aku dulu, bai'ah dulu, baru kita kerjasama ni. Sebab apa? Keadaan Sayyidina Ali pun lemah juga. Sebab apa bunuh tu, dia ada kabilah ni suku Sayyidina Ali. Rumit dia bukan masalah. Dia mesti igak sudah lah. Tak boleh nak igak sebab dia di backup oleh ramai kabilah ni. Kabilah dia bukan payah. Kat Arab kita ada kabilah tu, kabilah ni. Masing-masing kabilah ni dia nak backup. Nak pertahankan.
Dia tak sewi Muawiyah, dia tahu dah dia Muawiyah yang bijak dari sudut tabir ni. Tak. Jadi tak sewi lagu-lagu mana. Lepas tu cocoh. Lepas tu pula jarak pula jauh. Bukan ada telefon boleh telefon kecek sesar. Banyak kan duduk jauh pula ada. Main kabar angin kecek kan di munafik ada macam-macam. Allah. Masa Nabi ada pun percakapan ni merosak kedah ni. Apa masa Nabi tak ada, duduk jauh-jauh pula kan. Kita boleh bayar ya. Boleh bayar. Tapi asah dia tu di antara punca ni apa? Sebab Muawiyah dia sebab dia sebagai wali Uthman. Dah Allah Taala bagi pada dia untuk tutup hak tu hak dia. Muawiyah bagi tahu tegak hak ni, tegak bunuh hak ni dulu, kita bai'ah lalu. Muawiyah mesti dia bai'ah juga. Tapi kena tegak hak tu dulu. Dah bunuh pembunuh Sayyidina Uthman dulu. Jadi tu keadaan. Jadi tak boleh duduk sekali. Ni hanya bercakap pada jarak jauh zaman tu. Allah Taala qadarullah. Dah. Jadi munafik ni lama dah duduk timbul kan benda ni timbul kan. Bukan zaman Sayyidina Muawiyah dengan Ali, zaman Sayyidina Uthman lagi duk buruk dah Sayyidina Uthman. Tak ikut sunnah Nabi, Sayyidina Umar semaya tak ikut sunnah Nabi. Macam-macam dah benda lagu ni banyak dah. Dah buruk kan? Sayyidina Uthman. Pelaga sama-sama sahabat. Jadi ni ayat yang mana berkenaan ni Allah Taala bagi tahu wali dia yang bertanggungjawab. Wali yang betul-betul nak tegakkan taksir. Wala taqrabu mal yatim. Panduan Allah SWT seterusnya, jangan kamu makan harta anak yatim. Melainkan dengan cara yang terbaik, bila kamu susah lah, seperti mana Allah Taala bagi tahu dalam surah sebelum ni, surah An-Nisa. Kalau kamu miskin boleh, tapi dengan cara makruf. Hatta ya bulugha asyuddah, sehingga dia dewasa. Wa ufu bil ahd, sempurnakanlah janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji yang kamu buat tu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Wa uful kaila idza kiltum, sempurnakanlah timbangan. Wazinu bil qisṭah, dia timballah dengan adil. Zalika khairun wa ahsan. Itulah cara yang baik. Dia kesudahan yang baik, akan bagi kesudahan yang baik. Wala takfu ma laysa laka bi. Dah hak ni paling besar sekali. Jangan kamu kecek apa yang kamu tidak tahu. Ni. Jaga mulut. Mulut ni menyebabkan peperangan, pembalahan. Wala takfu ma laysa laka bi. Sebab apa? Inna sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan dan juga fuad, semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan bertanggungjawab. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan atas muka bumi dengan sombong. Sebab apa? Kamu rasa membesar secara mana pun kamu tak akan dapat belah bumi ni. Tidak dapat menembusi bumi ni. Walan tabrul jibala tula, kalau kamu rasa kamu ni mulia sangat, kamu tak akan jadi tinggi seperti mana gunung. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbik makruha. Semua itu kesombongan, kecek tanpa ilmu, tidak sempurna ketimbangan, makan harta rakyat, semua tu Allah bagi tu kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Perkara buruk dari sisi Allah SWT, perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad daripada Tuhan kamu minal hikmah dia. Tengok. Mana orang cerdik ni bila baca ni kan anggap pada belakang ni, semua setuju belakang. Fitrah manusia setuju belakang. Semua hanya Allah, buat baik pada ibu bapa, tolong kaum kerabat, fakir miskin, anak yatim, tak bazir, kecek dengan orang dengan molek bila tak boleh tolong, jangan kedekut, jangan borah doa. Semua ni kan tengok ni Quran. Ni aqwam ni. Inna hadzal Qur'an yahdi allati hiya aqwam. Ni panduan yang Allah Subhanahu. Wala taj'al ma Allah, sekali lagi Allah Nabi, jangan jadikan bersama Allah ada Tuhan lain. Fatulqa fi jahannam, maka kamu akan lepas dari neraka jahannam maluman mah, dah kada hina, dah tercela. Afa asbaq, kemudian Allah Taala kritik. Adakah patut kamu wahai manusia pilih untuk Tuhan kamu, pilih untuk kamu anak jantan, dan untuk Tuhan kamu dakwa malaikat-malaikat anak tina pula. Innakum lataquluna qaul, kamu telah kecek satu kecek yang mana sangat besar. Capek. Tuduh malaikat tu tina rasa. Lepas tu tuduh tina pula anak akak Allah. Allahuakbar. Bagaimana manusia? Apa tak dengan tipu oleh syaitan? Macam-macam. Tak apa wahyu ke jadi lagu ni. Manusia ni. Malaikat pun sebab tu Allah kata takadu sama, hampir-hampir langit nak pecah. Bila malaikat dengar keluar daripada mulut manusia mengatakan malaikat tu anak tina Allah. Tiba-tiba malaikat yang takut pada Allah tu tiba-tiba keluar. Sebab tu tak boleh Nabi Isa ajak semua Allah, jadi dia kena sembah. Malaikat tu tak ada siapa boleh berhubung dengan dia tu. Tiba-tiba jadi anak tina, jadi ada orang yang boleh dakwa. Faham ada orang percaya pasal jadi satu kepercayaan gitu semua orang Arab. Malaikat ni anak tina Allah. Baik. Bagai tak ada asah langsung. Bukan tak ada asah, bercanggah dengan asah pun. Benda tu bila dibiarkan dah lama jadi hakikat. Jadi hakikat.
Ini Allah Taala bagi tahu kepada kita. Nah, Allah innakum la taksuna, kamu telah ucap satu ucapan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali pada Quran, wa laqad sarrafna fi hadzal Quran, Allah kami telah datangkan Quran dengan pelbagai cara. Sarrafna ni dengan pelbagai cara. Sekejap dalam bentuk cerita, sekejap dalam bentuk kenyataan, sekejap dalam bentuk contoh, sekejap dalam bentuk macam-macam, sekejap bawa pergi akhirat. Allah bagi tahu liyadzakkaru, supaya mereka dapat ambil pengajaran. Wa ma yazidum ilan, tapi tidak menambah pada mereka melainkan kehujau. Bila orang itu pergi. Qul law kana ma'ahu alihah, katakanlah wahai Muhammad, kalau bersama Allah ni ada Tuhan lain, seperti mana mereka dakwa, idzan pasti sekali la bertarau, pasti sekali mereka akan cari ke apa? Mereka akan bersungguh-sungguh ila dzil arsy sabila, mereka akan cari pemilik arasy. Sebab itu tentu di situ tempat hebat sekali. Bukan duk fokus pada dunia ni, Allah telah bagi tahu. Kalaulah bersama Allah ni ada ilah lain, manusia dakwa, ilah tu tak akan duduk atas muka bumi dah ni. Dia gigi ada lain tu, dia gigi aras dulu tu. Tempat paling hebat sekali. Tengok. Subhanahu, maha suci Allah. Mana sangat jauh kalau kita terjemah kan dari sudut bahasa kan. Tengok mari subhan. Surah ni. Sangat jauh. Dak. Wa ta'ala amma yakun. Dia maha tinggi Allah daripada apa yang mereka dakwa. Uluwan kabira, satu dakwa yang sangat besar. Tusabbihu lahu, tengok tasbih lagi. Surah ni mula dengan subhanalladzi kada. Penuh dengan tasbih surah ni. Penuh dengan tasbih. Di akhir dia alhamdulillah, ajib. Subhanallah, alhamdulillah. Dah insijam dia punya tu. Tusabbihu lahu as-samawat. Allah Taala bagi tahu langit-langit 7 tu dan juga bumi ni semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fihinna, dia apa yang ada pada langit, dia apa yang ada pada bumi, semua. Langit tu sendiri. Tengok, langit 7 petala langit dan bumi ni Allah Taala bagi semua bertasbih pada Allah. Dia apa yang ada pada langit dan bumi. Apa yang ada pada langit, siapa yang ada, malaikat-malaikat semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih kalau kita terjemah kita tu mana mengakui bahawa segala perkara daripada Allah belaka. Dah, mereka akui. Wa in min syai'in, tengok, tidak ada sesuatu malaikat yusabbihu bihamdih. Dah, kalau digabung ni lagi nampak. Mereka tidak ada sesuatu malaikat mereka yakin bahawa yang menyebabkan mereka dapat gerak dan segala pemilikan ni Allah, pemilik Allah. Walakin la tahu, tapi kamu tidak faham tasbih mereka, cara mereka tasbih lagu mana kamu tak tahu. Innahu kana haliman ghafura, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah SWT ni maha halim. Halim ni kan boleh azab tapi tangguh, tak bagi peluang. Dan Allah Taala maha pengampun. Wa idza qara'tal Quran, bila kamu baca pada mereka Quran, Allah Taala bagi tahu bapa tak mereka tak dapat beriman ni, ja'alna bainaka, kami telah jadikan di antara kamu dengan orang yang tidak beriman dengan akhirat ni hijaban mastura, ada hijab. Jadi nak baca Quran ni dia kena masuk dalam kepala akhirat, boleh terima akhirat tu. Kalau selagi mana akhirat tak boleh terima akhirat, dia sakut Al-Quran, tak ada faham Quran. Ni Allah Taala bagi tahu. Dan nak faham akhirat ni kan ada kewarasan. Tak. Tengoklah dunia ni, lagu ni kehidupan tak sama gini, tiba-tiba habis gini dunia ni. Okay? Tak wajib, tak logik kan. Orang yang dizalimi, tak ada salah ke apa. Tak sipai pitih dak. Buat kerja jimat sipai dah tahu dak. Boleh patching lagi pun banyak, tiba-tiba kena kau scammer dak. Habis belaka. 500,000, 600,000 kita sipai tu kan. Tinggal tak ada. Lepas tu orang tu guna mewah-mewah gitu. Pergi jalan mana-mana, hok ni mepeh gini, buta dengan orang pula hidup susah pakai mati ni. Saja dia gitu. Sedangkan kita tengok segala sistem kehidupan ni begitu teratur kan. Tiba-tiba yang begitu hebat tiba-tiba jadi lagu ni, ya kehidupan lagu ni, yang macam ayam, macam itik, macam kambing. Tak ada, manusia tak boleh. Allah Taala sendiri bagi tahu mustahil. Tak. Dengan bentuk kezaliman yang ada atas dunia ni kalau tak ada akhirat mustahil. Tak. Benar tak benar akhirat seperti mana kecek tak ada bagi tahu. Tak. Benar tak benar akhirat seperti mana mu yakin boleh kecek. Tak. Kama tantiqun Allah ni. Seperti mana kamu boleh kecek. Di antara uslub Allah SWT untuk bagi tahu pasti akhirat, pasti akhirat. Ni Allah Taala bagi tahu di antara punca Quran tak jelas nak sebab apa? Sebab tu kalau orang kurang yakin dengan akhirat, kurang faham. Kau yakin dengan akhirat, kau faham. Dia bergantung situ. Bergantung. Sebab Allah Taala bagi tahu bila kamu baca Quran, kami jadikan di antara kamu dengan orang yang tidak beriman dengan akhirat ni hijaban mastur. Takkan faham? Sebab tu kita bawa dia mari dengar majlis, mari daurah tafsir ke tak? Tak ada gapo. Mu kata sedap tu kata tak ada gapo. Baik tak nampak. Tak nampak. Tak. Tak nampak.
Waja'alna alakum, kami jadikan pada hati mereka tu ada akinah, ada tutupan. Jadi mereka tak dapat faham lagi. Wa fi adhanihim waqra, pada telinga mereka pun ada tutupan. Sebab tu istighfar banyak. Kalau mari kau payah kan istighfar banyak. Dan gini mujarab berlaku semua ulama. Dan Ibnu Taimiyah kita kalau dia baca Quran tak faham susah ke tak? Maka dia perbanyakkan istighfar. Bila banyak istighfar tak nak buka. Allah SWT buka. Dia tak ada hijab. Dia kemudian inabah dengan Allah SWT. Ya Allah, tak faham ya Allah, ya ni. Gapo dia maksud dia ya Allah. Waja'alna, kami jadikan pada hati mereka ada tutupan daripada mereka dapat faham. Wa fi adhanihim waqra, pada telinga mereka pun ada tutupan. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdah, dah bila kamu sebut tentang Quran, kehebatan Allah semata-mata, wallau ala adbarihim nufura, mereka akan berpaling, bagi punggung, bagi belakang mereka, lari. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih idh yastami'una ilaik, kami lebih tahu wahai Muhammad gapo yang mereka bagi perhatian pada Quran tu, ketika mana mereka bagi pendengaran mereka pada kamu, mereka duduk dalam majlis kamu tu. Gapo dia? Dan Allah kata, apa tak faham ni? Wa idhum najwa, ketika mana mereka duduk dalam majlis kamu, duduk kecek sama mereka bisik apa dah? Idh yaqulu dhalimun, ketika mana mereka kata orang salih itu kata apa? In tattabi'una illa rajulan mashhura. Pak ni kena sihir belaka ni. Gitu. Baik tak? Mana ya? Pembesar-pembesar Mekah mari duduk dalam majlis Nabi kan tak? Nak tahu, kamu tengok sahabat mari bila duduk gini tak? Dia mari nak cerah dengar tak faham kan? Asal dah gakak percakapan mereka. Nak apa bagi perhatian sebab dia masuk tu dia tak percaya dah, akhirat tak percaya dia gitu. Masuk dengan kebesaran, dengan kesombongan dia gitu. Dah. Lepas tu tengok Bilal, tengok Suhail, tengok sahabat-sahabat yang mana bagi tawajuh pada Nabi SAW begitu sekali kan tak? Dia kena kecam mereka kata, bagi saya ni kena sihir belaka ni. Dia kena sihir. Dah. Tengok dia baca gitu. Allah bagi tahu. Ikut orang yang mana sihir. Nabi ni sihir dia kata. Tengok Allah, undur kaifa darabul lakal amsal. Tengok mereka buat perumpamaan tentang kamu wahai Muhammad. Sekejap kata sihir, sekejap kata memecah belah masyarakat, sekejap kata ahli nujum, macam-macam Nabi SAW dituduh. Allah Taala kata tengok mereka buat macam-macam perumpamaan. Fadallu wala yastati'un sabila. Mereka telah tersalah. Tak, mereka tidak boleh, tak ada jalan sebenarnya untuk jauhkan Nabi, untuk jatuhkan Nabi. Tak, tetap Nabi ni ada tarikkan dia, ada tarikkan dia. Wa qalu aidza kunna, dan Allah Taala bagi tahu pada kita. Ni ucapan mereka. Mereka kata aidza kunna idhaman, sekiranya kita mati, dak jadi tulang, lepas tu hacul lebu, aina lam ba'uthuna khalq, kami akan dibangkitkan semula jadi tubuh badan baru pula. Allah Taala kata tengok ni, kul kunu hijaratan aw hadida. Kalau gitu kak, bila mati akan menjadi batu, jadi besi, sebab bangkit semula. Ya, ini sindiran Allah SWT. Katakanlah wahai umat, kunu hijaratan aw hadida, menjadi besi, jadi batu. Aw khalqan mimma yakburu fi sudur, ataupun kamu buatlah kamu tu jadi makhluk yang mana kamu rasa lebih hebat lagi. Dah, lebih hebat lagi, tak sebab bangkit. Fa sayaquluna man yu'iduna. Maka mereka tanya lagi, siapa dia menghidupkan kita semula? Qul, katakan, allazi fatarakum, yang cipta kamu mula-mula. Dulu mu tak ada kan? Boleh ada ni, siapa dia buat? Dia. Mereka pun fasayunriduna ilaika ru'usa, mereka ngiling kepala. Tengok Allah ngiling kepala. Wa yaquluna matahu, mereka kata bila lagu tu. Allah kata qul asa an yakuna qarib, mudah-mudahan dah hampir dekat dah. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labistum illa qalila. Hari bila ni? Qarib. Hari yang mana? Yauma yad'ukum, hari mana mereka panggil kamu. Fatastajibuna bihamdih, ketika itu mereka akan sahut bagi tahu bahawa segala milik Allah. Masa akhirat ni. Wa yauma yad'ukum, hari mana Allah SWT panggil kamu belaka, ketika itu kamu akan sahut suruh Allah. Kamu akan akui belaka. Tengok fatastajibun bihamdih, dengan apa? Dengan mengakui bahawa segala sesuatu milik Allah belaka. Wa tazunnuna in labistum illa qalilan, dengan kamu yakin, kamu sangka bahawa bagi kamu tidak hidup di atas muka bumi ni melainkan sedikit saja. Sebab tu bihamdih sini kita bagi tahu kan, baru dia isinya makna dia, baru sama makna dia. Kalau syukur dengan makna syukur, hari mana ketika mana Allah Taala seru kamu di akhirat nanti panggil kamu sahut dengan kamu puji Allah. Tak, ni bukan makam puji dari sudut nak dapat rahmat gapo tidak ni. Ini sudut iktiraf makam dia ni. Segala milik Allah belaka. Kita milik Allah, kamu milik Allah. Dan ketika itu mereka baru yakin bahawa mereka tidak hidup atas muka bumi ni yang mereka anggap besar ni, hebat ni, mereka sekejap. Wa qul li ibadiyal ladzi yaqulu allati hiya ahsan, katalah kepada hamba aku wahai Muhammad, hendaklah mereka bila kecek dengan molek,
Inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan ni akan usaha untuk pelagar. Sebab tu kena jaga percakapan. Tak, sama-sama kita. Sebab tu Nabi telah ajar dah kan, orang tua kita hormat, orang muda kita kasih, tak, kanak-kanak kita tak kasih. Dia cara lagu tu dah. Kita kena letak macam ni. Kita jangan buat cara kita sendiri. Tak. Bahaya. Syaitan tunggu ruang untuk pelagar kita. Dengan percakapan. Tak. Sebab tu kita jaga. Tengok Allah Taala bagi panduan pada orang ni. Bagi tahu pada para sahabat. Dan para sahabat ni ketika mana di Madinah lepas ni kan lebih teruk daripada kita lagi sebelum asal ni. Tak. Gelar ni kecil udah ni memang percakapan mereka dah. Tapi Allah Taala mula didik orang mukmin. Sebab apa bagi tahu musuh sentiasa cari jalan untuk pelagar kita. Inna syaitana zagu bainahum. Sungguh syaitan ni cari jalan untuk manusia bala. Inna syaitan, sungguh syaitan ni bagi manusia musuh yang sangat nyata. Rabbukum a'lam bikum. Tuhan kamu tahu tentang kamu. Sebab tu Allah Taala bagi panduan, in yasha' yarhamkum. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala bagi rahmat. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala beri azab. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Kami tidak lantik kamu Muhammad sebagai wakil mereka, tidak. Kamu hanya tabligh risalah saja. Wa rabbuka, Tuhan kamu lebih tahu siapa yang berada di atas muka bumi ini, sama ada di langit ataupun di bumi. Allah Taala lebih tahu siapa. Walaqad faddalna ba'dan nabi. Sesungguhnya kami telah lebihkan sebahagian nabi-nabi pada sebahagian yang lain. Dan kami telah bagi pada Nabi Daud kitab Zabur. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih. Katakanlah Muhammad, doalah, mintalah kepada orang yang mana kamu dakwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang boleh selesai masalah ni, boleh bagi mudarat manfaat ni. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Kalau kamu suruh selain daripada Allah Taala tu tidak memiliki nak hilangkan musibah sedikit pun, dan mereka tidak ada kuasa langsung. Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzab. Orang yang mana kamu suruh tu sebenarnya mereka sendiri pun mengharapkan jalan untuk menghampiri mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada bulan-bulan, iaitu para malaikat, mereka dakwah tu. Mereka pun takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling hampir pada Allah, dan mereka sangat mengharapkan rahmat Allah. Mereka takut dengan azab Allah. Inna adzab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Allah ni patut ditakuti. Wa min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadid kana dzalika fil kitab mastura. Allah Taala bagi itu mana-mana negara, mana-mana negeri, illa nahnu, yang mana kami telah buat putusan untuk binasakan sebelum hari kiamat atau untuk kami datangkan azab yang besar. Semua itu sudah tertulis belaka dalam kitab kami. Jadi kamu tak sudah minta lah orang Mekah ni. Surah ni orang Mekah dah minta kan Nabi segera tak kaki mereka nak lawan Nabi. Jadi Allah Taala bagi tahu pada Nabi, daripada kita ni tak sampai bila-bila, kalau bila kita dakwah, bila kita benaran mereka cabar kita dengan datangkan azab ni, Allah Taala bagi tahu. Sesungguhnya mana-mana tempat, mana-mana negeri yang mana yang Allah Taala buat putusan untuk datangkan azab, untuk binasakan itu, semua itu sebenarnya sudah tertulis dah. Kalau ada kena. Cuma amal yang Allah Taala bagi tahu pada kita supaya tempat kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Pertama sekali Nabi tak ada dah. Yang kedua apa? Istighfar. Penduduk tu ada orang yang istighfar. Tak, Allah Taala tak turunkan. Yang ketiga ada orang mana islah. Mana islah? Fikir lagu mana ni orang kampung dia ni. Tak, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala jamin. Tak, ada orang lagu ni azab tidak akan turun pada tempat tu. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an, dan tidak ada yang menghalang nak kami Allah Taala bagi untuk datang ke mana-mana ayat mereka minta tu. Tak, minta perkara-perkara luar biasa tu. Melainkan an kadzdzaba bihal awwalu, takut mereka seperti mana orang dulu juga mendustai. Bila mari azab kita percaya. Firaun 9 ayat. Allah bagi tahu. Beriman, tak beriman. 9 ayat, tak beriman. Umat Nabi Saleh kan tunjuk unta, tak beriman. Umat Nabi Syuaib tak beriman. Semua tak beriman. Mana ada beriman? Hatta Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, patut tubik dalam api tu, tak ada. Sila gitu pakai beriman belaka perabuh lalu, tapi tak beriman. Tak beriman belaka. Tak. Jadi Allah Taala bagi tidak ada yang menghalang kami untuk kami datangkan ayat, melainkan takut kerana takut mereka seperti mana umat-umat terdahulu. Dia pasti dah Allah Taala tahu, sebab tu Allah Taala suruh Nabi sabar tu. Allah Taala suruh Nabi sabar, Allah Taala tahu. Tak, tapi Allah Taala rahmat dia nak bagi peluang, nak bagi Ikrimah masuk Islam, nak bagi Suhaib masuk Islam, nak bagi semua ni. Kalau Allah Taala daripada Mekah lagi kan binasa Khalid bin Walid, Amr bin As, semua lawan Nabi. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati arayna. Ketika mana kami kata pada kamu wahai Muhammad bahawa inna rabbaka ahata bin nas, sungguh Tuhan kamu wahai Muhammad tahu belaka tentang manusia, jangan bimbang.
Allah Taala yang kontrol belakang. Ahata binna ni Allah Taala yang kontrol belakang manusia untuk tenangkan Nabi. Dan wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak jadikan mimpi yang kamu nampak yang kami tunjuk pada kamu tu melainkan sebagai ujian pada manusia. Dan begitu wasyajaratal mal'unah fil Quran. Pokok-pokok yang dilaknat tu, pokok-pokok tumbuh dalam neraka kan? Cerita pada orang kafir. Dalam neraka ada pokok. Dah, pokok zakum. Dah, orang Mekah bakit lawa. Muhammad dalam neraka ada pokok tumbuh dalam neraka. Ini cakap begini Allah Taala bagi tu, kami tidak jadikan benda ni kami cerita pada kamu ni sebagai ujian pada manusia. Dalam Quran tu. Wa nukhawibuhum untuk takutkan mereka, tapi fama yaziduhum tidak menambah pada mereka melainkan apa? Tughyan wa kufra, kederhakaan dan yang besar. Dan ingatlah Allah nak bagi asal cerita tentang malaikat sekali lagi dengan Nabi Adam. Ingatlah ketika mana kami kata pada malaikat sujudlah pada Nabi Adam. Fasajadu, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Bila ditanya dia kenapa tak sujud, iblis kata apa? Asjud liman khalaqtan. Adakah patut tengok ni takabur? Adakah patut kamu nak aku sujud kepada makhluk yang kamu jadikan daripada tanah? Oh, bahasa begitu takabur. Patut dia kena laknatmu. Allah Taala tanya molek dah. Surah Al-Hijri kan Allah Taala tanya, "Malaka? Kenapa kamu ni? Ma mana'aka an tasjuda?" Apa yang menghalang? Allah tanya sebab dia. Antakuna minasan, bersama orang yang sujud lain. Tapi tengok begitu sama, tak asal besar sikit abut. Bahkan dia rasa Allah Taala tak patut. Allah Taala tak patut. Ni bahaya. Tak perintah Allah Taala tak sesuai. Ni bahaya kan. Kita ada istiadat ni, manusia ni. Manusia ni dia boleh kecek sampai keluar daripada ana rabbukumul a'la. Iblis pun tak berani tubik suara tu. Iblis pun tak ada. Iblis inni akhafullah, aku takut pada Allah. Iblis takut pada Allah. Ni manusia ni kita punya tertipu dengan dunia, tertipu dengan kedudukan, tertipu dengan kebesaran kita kan. Manusia sampai peringkat kan dah. Ana rabbukum, boleh ucap gitu. Lepas tu tak heran kalimah lepas tu lagi dah. Nabi siapa dia? Nak suruh Nabi jadi contoh orang dulu. Tak pandai. Dak perintah Nabi kudu potong tangan cacat belakang orang. Biasa. Itu biasa. Tapi manusia yang tak kenal. Yang tak kenal diri dia, tak kenal Allah SWT. Tengok iblis ni. Deki punya bahasa ni. Bila Allah Taala jawab tak sujud, adakah patut kamu nak suruh aku sujud makhluk yang kamu jaga daripada tanah? Lepas tu cabar Allah. Tengok iblis cabar Allah. Ara'aitaka hadzal ladzi, apa pendapat kamu ya Allah? Ni dia ni yang kamu telah muliakan lebih daripada saya ni. Kalau kamu lanjutkan usia saya sampai hari kiamat, aku akan sesatkan zuriat dia kecuali sedikit saja. Cabar Allah. Pak Allah kena cabar, mana boleh? Tak. Allah Taala katakan, "Idhhab faman tabi'aka minhum." Berambuhmu, siapa ikutmu di kalangan mereka, di kalangan manusia, zuriat Adam ni, fa inna jahannama jazaa'ukum, maka neraka jahannam balasan kamu. Jazaan mawfura, balasan yang sempurna. Allah Taala bagi tahu. Lepas tu wastafziz, Allah Taala pula cabar. Dia cabar, Allah Taala cabar. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Allah Taala kata, gunalah segala kemampuan yang kamu ada tu. Dah, kemampuan suara kamu, dah, kekuatan yang kamu ada, suara kamu. Wa ajlib alaihim, bawa, dah, guna tentera berkuda kamu, tentera jalan kaki kamu. Wasyarikum, kongsilah harta manusia, anak-anak mereka. Dia tabulah janji pada mereka. Dia tidak ada janji syaitan yang malaikat tipu daya belaka. Hilang, Allah beritahu. Sebab tu Nabi buat pada lagu mana lawan ni, dia akan lawan kita ni. Dah. Mudah Nabi ajar pada masuk rumah bagi salat, dia tak masuk dah, nak makan baca bismillah, nak bersama isteri sebut nama Allah. Dah. Masuk tandah. Dah. Ada doa dia minta lindung daripada Allah SWT. Tengok. Nabi ajar pada kita dah. Ni musuh kita ni, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Dan Allah Taala bagi, inna ibadi laisa laka alim sultan, sesungguhnya hamba aku laisa laka alim sultan. Tak, kamu tidak akan dapat menguasai dia. Hamba Allah. Siapa pun nak jadi hamba Allah ni ikut Allah. Hamba Allah ikut orang lain, mana boleh? Tak, kena tipu setan kita. Wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Tuhan kamu sebagai wakil, sebagai pak bergatun. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulkah. Kemudian cerita tentang kudrat Allah lagi. Tuhan kamulah yang telah menyebabkan kamu boleh berlayar di atas laut. Dia tahu untuk kamu mencari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap kamu rahim. Wa idza massakumud dur, bila kamu ditimpa musibah di laut, dhalla man tad'una illa iyyah. Terus kamu dak, bila kamu berada di laut, dak, maka hilanglah kamu suruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada Allah yang kamu suruh. Bila kami selamatkan kamu dak sampai ke darat, a'radtum, kamu paling daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana insanu kafur, memang manusia ni Allah bagi tahu sifat dia sentiasa kufur.
Afa amintum an yakhsifa bikum janibal, adakah kamu rasa walaupun kamu duduk darat bahawa Allah Taala tidak akan timpa kamu musibah, ataupun Allah Taala datangkan angin batu, thumma la tajidu lakum, kemudian tidak ada bagi kamu sebarang penolong. Am amintum an yu'idakum fi taratan ukhra, adakah kamu rasa bahawa Allah Taala tidak akan ulas sekali lagi bila kamu pergi ke laut, fa yursil alaikum qasifan, lalu Allah Taala timpa pada kamu angin yang kuat, wa yughriqakum bima kafartum, lalu Allah tenggelamkan kamu dengan sebab kekufuran kamu. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a, kemudian tidak ada bagi kamu daripada kami sebarang bantuan. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Tengok, Bani Adam, Bani Israel. Surah Israel, Bani Adam. Ajib. Bahawa Bani Adam manusia kita. Surah Bani Israel, kami telah muliakan Bani Adam. Muliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil, kami telah tempatkan mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami bagi rezeki yang baik-baik. Kami telah muliakan berbanding ramai bani makhluk kami yang lain, ciptaan kami yang lain. Yauma nad'u bagi akhirat, hari yang mana semua manusia dak, yauma nad'u kullu unasin bi imam, hari mana manusia suruh dak imam mereka, umat mereka akan dikumpulkan setiap umat. Dan faman utiya kitabahu bi yaminih, maka siapa diberi kitab dengan tangan kanan, faulaika yaqra'una kitabahum, itulah orang yang mana akan baca kitab mereka, buku catatan mereka, dan mereka tidak akan dizalim sedikit pun. Waman kana fi hadhi ama, siapa dia kuasa kehidupan dunia ni buta, buta, tak nampak kebenaran, tak nampak akhirat, tak nampak Quran, tak nampak ni, maka wa fil akhirat, bahwa fil akhirat, maka di akhirat pun dia akan buta, wa adallu sampai lebih teruk lagi. Ni ajib. Buta. Surah lepas ni kita akan jumpa surah apa? Surah Taha. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyur yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu. Manusia yang mana berpaling daripada wahyu, berpaling daripada kitab Allah, berpaling daripada perintah Allah, bangkit dalam keadaan buta. Bila dia kata, ya Allah, maaf buta. Kan atas dunia dulu celak kan dulu. Sebab masa tadi kamu buta kan mata. Betul. Dan kehidupan sana lebih lama lagi. Sebab tu tak pandai. Sebab tu kena celak belakang. Tak. Mula-mula celak dulu. Lepas tu bagaimana nak ikut? Kita mesyuarat bagaimana nak ikut. Tak. Bina. Ni Allah telah beritahu. Siapa dia masa atas dunia buta, tak nampak tak tentang Quran, kebenaran Quran ni, maka fil akhirati a'ma wa adallu sabil, lebih teruk lagi jalan dia. Kemudian ayat seterusnya ni ayat besar. Allah Taala beritahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa untuk istiqamah di atas wahyu ni yang hebat pun diganggu. Kalau ni keadaan Nabi, pas kita ni tak Nabi tak ada, orang apa bakal tak ada, musuh-musuh tulah, iblis-iblis tulah, pas cakap tak akan berlaku lagu ni. Sebab tu kita kena tengok wahyu. Sebab tu panduan sudah ada dah. Ni Allah Taala gambarkan, wa in kadu, hampir-hampir mereka berjaya ni, liyaftinuka, untuk buat fitnah pada kamu wahai Muhammad. Buat fitnah apa? Anil ladzi auhayna ilaik, dak menjauhkan daripada apa yang kami wahyukan kepada kamu. Hampir-hampir mereka berjaya buat fitnah pada kamu supaya kamu menjauhi apa yang kami wahyukan kepada kamu, litaftari alaina ghairah, untuk kamu dusta atas nama kami yang lain. Gini pun tak apa juga. Tak ikut wahyu pun tak apa, buat gini. Bahaya. Sikit lah. Wa idzan lattakhaduka khalil, nascaya kalau kamu ikut cadangan mereka tu, mereka akan jadi kamu teman rapat. Gini baru jalan. Tak. Walaula an sabbatna, kalaulah tidak kerana kami telah kukuhkan kamu. Tak, laqad kita terkanu, sesungguhnya hampir-hampir kamu condong pada mereka walaupun sedikit. Allah kata, kalau kamu condong kepada mereka, idzan la'adzaqna, pasti kami akan timpakan kepada kamu dha'fal hayah, azab di dunia lagi, wa dha'fal mamat, dia kata azab selepas mati. Thumma la tajidu laka alaina nasira, dan kamu tidak akan dapat pertolongan daripada kami. Allah begitu. Ini pada Nabi. Nabi tak boleh. Nabi lah orang mula-mula kena tunjuk pada kita. Nabi lah. Sebab tu ayat Allah Taala bagi tahu semua rasul ni abdun, hamba. Hamba ni kecek seperti mana tuan nak. Rakyat seperti mana tuan nak. Sebab bagi hamba ni tuan dia paling besar sekali. Dia tak ada tuan lain. Dia kena ada himmah ni. Sebab tu hikmah Allah Taala tak Nabi ni sebagai hamba ni, subhanallazi asra bi 'abdihi. Maqam hamba ni hamba-hamba Allah. Mulia dia sejauh mana dia taat pada Allah. Dia kekuatan hamba untuk dia taat pada tuan dia sejauh mana dia tahu kekuatan tuan dia. Sebab tu kalau kita mari halal dan kita tinggal perintah tu, kita tak kenal, kita tuai kita orang lain. Sebab tu kalau tuai kita kenal seperti mana Allah SWT yang mengatur belakang kiri dah. Lepas tu kita kira, kita boleh ikut dah orang lain. Dan dia lah munafaat mudarat pun dia juga. Dan ni ujian daripada dia. Keadaan ni dia kontrol belakang. Itu barulah kita ada kekuatan.
Nah, ni kita kecek, kita buat fatwa untuk langgar perintah dia ni, seolah kita mustarah dengan dia. Tak, kita ilmu kita ni tak bahaya. Dia kena ada himmah ni, dia kena ada perasaan, dia kena ada jiwa ni. Tak. Lalu Nabi dah kata gini, dan Nabi lagi himmah nak dakwah belakang lagi kena bijak. Tapi tak, Nabi telah tunjuk pada kita ni orang yang lebih bijak daripada kita, guna kebijaksanaan dia untuk sempurnakan perintah Allah. Bukan guna kebijaksanaan lagu mana dak perintah Allah Taala dah kata gini tak apa buat. Tak ada contoh. Semua Nabi tunjuk pada kita betapa bezanya Allah dengan Nabi. Datang buat, tak ada bijak. Mana ada? Seorang Nabi ya cuba bijak sikit dah. Ni pandai dah dakwah ni, sesat dah. Tak dengar kata dah. Mula ijtihad. Wa dhannun idh dhahaba mughadin fa dhanna an lan naga. Allah buat lagu mana? Allah panggil idh abaqa ila al-fulkil mashhun. Ingatlah ketika mana hamba kami yang derhaka tu lari masuk dalam kapal. Allah panggil derhaka lalu. Ijtihad kalau kita kata. Ijtihad. Di mana ada ijtihad dari sudut arah tuju umat untuk taat, sama ada taat atau derhaka. Ijtihad Allah SWT bagi idza hakamal qadi. Itu berkenaan qadi bila orang balah dua orang tu. Benda tu kena selesai sekarang ni. Nabi bagi tahu dalam hadis lain siapa dia tidak berlaku adil kan. Dia punya hukuman dia berat kan. Jadi untuk melega kan. Kalau tidak siapa yang nak jadi qadi? Tu pun tak ada orang nak jadi mukmin tak jadi qadi. Sebab tu aimah kita tak Abu Hanifah dipenjarakan tak jadi qadi. Ramai kan? Takut-takut sebab apa? Sebab bahaya. Tak bahaya. Baik berlepas diri. Tak tu orang lagu ni Nabi bagi tahu kalau dia silap pahala. Kalau dia betul boleh 2 pahala. Orang qadi dia masuk dalam bab ni bukan ijtihad. Tak sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang Jumaat. Kalau salah pun boleh pahala. Kalau betul boleh 2 pahala. Alhamdulillah. Bukan perkara lagu tu. Tak, dan semua sepakat dah tepat ada nah jelas gini, dia tak boleh mana boleh ijtihad. Ajib. Ini tengok Allah Taala ajar Nabi begitu. Ajar keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Ni ayat ni menakutkan baca. Wa in kadu Allah bagi sekejap lagi wahai makmum kamu kena bina ni isti'dad ni. Tak, Allah Taala bagi tahu kerana nak tegakkan ni ya tak susah tak susah ni. Sekejap lagi Allah Taala bagi la yastafizunaka. Mereka akan halau kamu daripada muka bumi ni. Mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liyukhrijuka minha, untuk kamu dikeluarkan daripada bumi Mekah ni. Wa idzan la yalbathuna khilafaka illa. Kalau begitu, kalau mereka sampai tahap tu mereka tidak akan kekal melainkan bila mereka khilaf dengan kamu melainkan sekejap. Sunnata man qad arsalna, itulah sunnah man qad arsalna, orang yang mana kami utus sebelum kamu wahai Muhammad daripada rasul-rasul kami. Tengok, wala tajidu li sunnatina, kamu tidak akan dapati sunnah ni berubah. Sunnah ni tak, sunnah perjuangan tak berubah, kena lalu susah. Sunnah perjuangan, sunnah lain berubah, sunnah lain berubah. Dak banding apa dia? Maryam dapat anak tanpa suami, berubah, Allah ubah sunnah. Apa dia? Au kalladzi marra ala qaryatin, dak lalu satu kampung yang telah binasa, Allah ubah 100 tahun. Dak makanan dia tak punah, kerana dia hancur, Allah ubah kanun kejadian, kanun takwin berubah. Nabi Zakaria boleh anak dalam keadaan tua, isteri dia manda, Allah ubah semua, kanun takwin Allah Taala ubah. Ashabul Kahfi 309 tahun, Nabi Ibrahim lepas api tak terbakar, kanun takwin berubah. Tapi kanun perjuangan tak berubah. Nak kita faham. Kanun perjuangan nak agama naik, dia berhajat pada pengorbanan dan mujahadah. Hak ni tak berubah. Kalau kita ingat agama boleh naik dengan keadaan kita goyah kaki semua, mimpi. Takkan naik. Betul takkan naik. Dia berhajat pada pengorbanan dan mujahadah. Aqimis salata lidulu. Oleh kerana itu wahai Muhammad, tengok Allah pujuk Nabi. Baru masuk kan? Tak. Ni pujuk Nabi bagi tahu ayat cerita ni Quran ni supaya Nabi puas hati dengan Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ikut saja Quran ni. Walau mereka hampir-hampir mereka berjaya untuk jauh dengan daripada Quran, hebat lagu ni. Lepas tu tekanan yang Nabi hadapi kan, kalau tak ikut ni orang tak setuju, orang tak setuju, ni tekanan besar sehingga sampai peringkat Nabi dikeluarkan. Begitu tekanan hebat. Lagu mana nak buat? Aqimis salah. Tengok sana. Dirikan sembahyang. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Allah Taala bagi tahu, dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang maya fardu dulu kisyam, ketika mana zawalnya matahari. Siapakah? Ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah. Isyarat sembahyang husya, dak zuhur asar, sembahyang malam maghrib isyak. Dia sembahyang wa Quran al-Fajr, sembahyang subuh pada waktu fajar, bukan pada waktu malam. Sebab disebut fajar. Tak.
Semaya siang dia ada semaya siang, semaya apa? Semaya Zuhur dengan asar. Semaya malam Maghrib, Isyak, malam. Malam ni bila? Tergelar je matahari. Tergelar matahari, jasad matahari tergelar. Bila tergelar jasad matahari tu, masuk waktu Maghrib. Bermulanya malam. Maghrib, Isyak. Waktu fajar. Waktu fajar sadiq. Waktu fajar. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya baca Al-Quran pada waktu fajar ni disaksi. Mai subuh. Malaikat asar dengan malaikat subuh kan mari bertukar ganti kan, disaksi oleh para malaikat. Mari. Kalau semaya fajar pada bukan mai subuh bukan pada waktu fajar sadiq lagi kan? Dah, malaikat tak saksi, semaya salah waktu. Fajar astronomi, bukan fajar sadiq. Dia ada dua fajar. Dan Nabi kata fajran. Tak, fajar ni ada dua. Satu fajar kadhib, satu fajar sadiq. Tak. Fajar kadhib ni fajar astronomi. Astagfirullahalazim. Tak, fajar astronomi. Satu lagi fajar sadiq. Fajar sadiq boleh nampak. Tak, kalau kita tengok buka kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah bagaimana lagu mana nak tahu fajar sadiq? Nampak cahaya. Kan nampak cahaya. Kalau tak nampak, siapa nampak? Nampak lagu mana? Bayadun nahar sawadul lail. Akan nampak putihnya cerah, putihnya siang. Nabi bagi tahu. Kan Nabi bagi tahu kan? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Khaytul abyad gapo dia? Benang putih gapo dia? Nabi kata bayadun nahar. Cerahnya siang. Cerahnya siang boleh tengok kan? Tengok cerah siang lagu mana. Kalau khilaf tak nampak lagi. Sebab tu tengok Abu Bakar, tengok kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah daripada Abu Bakar, daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sendiri. Tak. Abu Bakar tanya hamba dia, masuk dah fajar? Hamba kata masuk dah. Sore kata tak masuk lagi, makan lalu. Bila khilaf ya, makan lalu. Dia tak boleh pakai hok nampak, dia kena pakai hok tak nampak. Orang tanya Ibnu Abbas, cara mana nampak fajar ni? Bila tak ada khilaf. Bila orang kata sore nampak, sore tak nampak lagi. Tak masuk. Dia nampak kata baru, nampak belakang. Dia tahu tu, semudah tu sebenarnya. Dia Allah tak nampak. Cuma kita di hal-hal bangunan tinggi ya. Kalau kita tak bangunan nampak. Kalau hospital tu tingkat 6 tu nampak dah. Sebenarnya menara-menara ni, menara masjid ni sebenarnya zaman salah ke tak? Menara diguna untuk pak bank dengan pak koma. Tak. Bayangkanlah siapa dia? Sahibul Mustadrak, Imam Hakim. Kita baca dalam hadis dah, Rawahul Hakim tu apa? Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Imam Hakim ni sama zaman Imam Baihaqi. Tok guru pada Imam Baihaqi atas lagi. Tak. Imam Hakim Sahibul Mustadrak. Dia beritahu aku pergi ziarah tempat Abul Abbas Al-Asam. Abul Abbas Al-Asam ni anak murid pada Imam Muzani. Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i. Tak. Jadi Abu Abbas Al-Asam ni tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni tokoh fiqh. Tak. Jadi Imam Hakim dia pergi ziarah tempat Abu Abbas Al-Asam. Abu Abbas Al-Asam ni dia Tok Bila. Dia zaman 300, zaman 200, 300, 400 ni Tok Imam dengan Tok Bila ni orang berebut belakang. Biasanya jadi Tok Imam ni orang alim, biasa jadi Tok Bila semua orang alim belakang. Mana dia kau kata hatta Sayyidina Umar bagi tahu. Sayyidina Umar bagi tahu, tengok Sayyidina Umar, kalulah aku boleh kumpul di antara khilafah dengan azan ni, aku akan jadi Tok Bila. Tak berebut juga. Khalifah pun nak juga. Tak ada orang khalifah pun Tok Imam kan? Tak jadi Tok Imam. Berebut kan. Dulu orang berebut lah. Kita tengok Imam Tok Bila, dia Tok Imam ni orang alim belakang. Dia di antara Tok Bila tokoh dari Abu Abbas Al-Asam. Jadi Imam Hakim dia pergi masjid Abu Abbas Al-Asam. Dia tengok Abu Abbas naik tangga, nak pergi naik tangga. Lepas muzakarah dalam masjid dia kan, naik atas menara, nak atas menara. Orang dulu atas menara. Qomat pun atas menara, sebab tu belakang Tok Imam bukan sebab Tok Bila. Tok Bila lagi qomat atas menara. Sebab panggil belakang tu orang tu. Ketika tengok qomat tu baru orang mari-mari tu. Lepas Tok Bila mai mana dia ada masa susah. Sebab tu bukan kena qomat sini, qomat mana-mana boleh, mana-mana boleh qomat. Jadi qomat bukan nak suruh Tok Imam dengar, nak suruh orang semua dengar. Semua dengar. Jadi Abu Abbas naik nak pergi bai. Bila nak bai ke tak? Dia kata haddatsani Muzani qala haddatsani Syafi'i qala haddatsani Hammad. Jadi
Oleh kerana masa duduk ngaji kan, duduk ulai sanak kan, ulai sanak kan. Tengok orang dulu ngaji, mana ada kita kan. Dulu ngaji, semua ngapa sistem ngapa kan. Ngapa dua atas dulu bau ustaz syarah. Jadi duduk sumak duduk ngapa masuk waktu asar kan. Dia ingin nak bel tu muka dalam kepala sanak. Tak, masa nak kat takbir tegak tak tahu Allahu akbar. Tu haddatsani Muzani, qala haddatsani Syafi'i, qala haddatsani fulan. Tak, tu lagu tu. Orang semua suka belakang. Barulah bel. Tak, sumak hari dulu nak boleh ke siapa pada kita sanak ni betul ni ingat mereka duduk saja-saja. Tak, air mata darah. Tak, kecing darah. Imam Bukhari kecing darah berkali. Tak, kerana rehlah hadis. Tak. Jadi semua dengan susah payah. Tapi kita nak bagi tengok dia asal di atas menara. Tak. Sebab tu lalu kita fiqh kan tak? Mana boleh bina rumah tinggi daripada masjid? Dia tak boleh sebenarnya. Sebab dia halal sebenarnya untuk tengok dua waktu tu, fajar shadiq dengan ghurub matahari. Tapi orang tak peduli kan. Tak peduli. Buat menara pun tak ada mana. Kita tak spekar pula. Sebab tu pada buat menara, Tok Bilal naik atas tu. Tok Bilal ni umanah ni bagi tahu. Tok Bilal ni orang amanah. Dia bel dia nak subuh dengan maghrib ni. Azan dia ni mahala ke punya haram, maharai ke punya halal. Bukan biasa saja. Azan dia ni dia telah mengharaikan. Bel subuh ni Nabi bagi tahu mengharaikan ta'am, mahala ke sembahyang. Bel subuh ni. Bel subuh ni mengharaikan ta'am bagi orang puasa dan mahala ke sembahyang subuh. Maka kalau dia bukan bel pada waktu dia tu, dia telah mengharaikan punya halal. Bahaya. Dan Allah telah jadikan waktu sembahyang mudah ya. Mudah. Dia benda ni baru berapa puluh tahun tak sampai 100 tahun tak sampai. Dah kita telah lupa dah. Kita telah lupa dah sebenar. Ya tu boleh tengok belajar tengok Fajar Shadiq. Kita tengok baca dulu. Dah kita tengok Fajar Shadiq. Boleh nampak kan Fajar Shadiq. Okay, anak pergi tengok time waktu mana ujal bak. Awal tebal. Nampak juga. Allah Taala buat jelas. Nampak. Kalau sini ni nampak bil mana ni dekat pertanian tu. Kat pertanian tu tak ada temu tu nampaklah. Sini bak gangguan OUM. Kalau duduk atas bangunan OUM nampak jelas. Walaupun anak boleh nampak jelas. Kalau duduk atas bangunan sikit sepatut menara-menara digunakan untuk tengok Fajar Shadiq. Tak, patut. Ni bina berjuta-juta tak ada guna ke satu. Rugi bila kita tak ikut panduan sebenarnya kan tak. Rugi dunia rugi. Akhirat rugi. Pak kita dah ikut fajar astronomi. Tak. Sedangkan waktu ni waktu yang sangat besar. Fajar Allah Taala bagi tahu sebut dalam Quran kan tak? Waktu yang disaksi oleh para malaikat, waktu yang penuh dengan keberkatan. Inna Qur'anal fajri kana mashhud. Tengok Allah Taala alih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekanan yang Nabi hadapi itu gapo dia? Sembahyang. Kita baca dah surah gapo dia? Al-Hijr kan tak? Qad na'lam innahu la yatiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu wahai Muhammad, dada kamu jadi sebik berkenaan dengan apa yang mereka kata pada kamu. Allah Taala kata apa? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Bertasbih pada kamu. Lepas tu sujud wahai Muhammad. Wa'bud rabbaka, teruskan ibadat. Ini alat-alat untuk tasbih pada kita, kukuh. Dai orang sepuluh Nabi ni dia kena ada sehari jumpa orang malai ibadat. Dia digabungkan dakwah dengan ibadat ni. Dia melahirkan orang yang mendapat ubah umat ni. Dapat ubah ni. Wa minal lail, pada waktu malam fatahajjad bih. Dak sembahyang tahajud. Nafilatan lak, sebagai nafilah. Ini pun istilah. Dak nafilah ni. Nafilah ni pun dalam istilah fuqaha kita ni buat boleh pahala, tak buat tak apa. Nafilah bukan sunnah. Sunnah ni dak kita khilaf, kita akan binasa. Sunnah ni orang panggil sunnah ni sunnah dah. Janggut sunnah ayah lagi. Tidak, ni sunnah Nabi. Sunnah ni kalau kita khilaf, kita akan binasa. Hok tinggal tak apa, buat boleh pahala, tak buat tak apa, ni apa dia? Nafilah semaya sunat lepas zuhur 2 rakaat, lepas asar sebelum asar, tu dipanggil apa? Nafilah ni buat tak apa, buat boleh pahala, tak buat tak apa. Siapa kata tak apa? Nabi kata tak apa. Dia nak kata tak apa ni syarat kata, bukan kita kata tak apa. Nabi kata tak apa. Tak ada. Sahabat tanya ada. Kalau tak buat tu tak apa. Nabi kata tak apa. Nabi tak. Bahkan Nabi tahu kalau betul dia buat lagu tu, jaya, ahli syurga juga. Ahli syurga. Syarat bagi. Dia beza benar nafilah. Kita kena faham istilah nafilah. Nafilah dengan sunnah ni perkara yang berlainan. Sunnah ni kalau kita tinggal, kita musibah. Kena musibah. Kita akan sesat. Bukan tinggal tak apa. Istilah yang silap digunakan sebenarnya. Patut nafilah ni. Bertahajjud bihi, bangunlah bangun tahajud sebagai nafilatan lak. Asa, mudah-mudahan Allah Taala bagi tahu, Allah Taala akan angkat makam kamu dengan makam yang terpuji.
Maknanya ketinggian satu orang itu dengan nafilah. Dapat Allah Taala kasih pada satu orang dengan nafilah. Allah Taala begitu. Dengan ibadat ni, bukan dengan ibadat lain. Dalam hadis kan ada, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, tengok Nabi kata. Terus menerus seorang hamba tu dak menghampirkan dia dengan Allah Subhanahu dengan apa? Dengan amalan nawafil. Nah, kita buat betul tu nawafil ni sehingga kita kasih, Allah Taala kasih pada kita. Bila Allah Taala kasih, maka tangan kita jadi betul, kaki kita jadi betul, pemikiran kita jadi betul, pendengaran kita jadi betul, semua jadi betul. Dengan apa? Dengan nawafil. Dengan nawafil. Nawafil ni takarrub kita pada Allah Subhanahu taala. Sebab tu kena berbanyak. Sebab tu Nabi tarikh begitu ya. Dia ni masih lagi dalam istilah dia, buat boleh pahala, tak buat tak apa ni. Kita sambung ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا آخرتنا رضينا بالله رب العالمين والسلام بمحمد النبي ورسوله الله. Panas molek pula rasa. Nampak hujan mari. Kata hujan kan.